first time join kelas-kelas Sales Academy boleh respon 1 dekat ruangan chat. Yang baru first time. Kita dah 40 kelas dah kot kita buat tahun ni. Kita start bulan 6 hari tu. Satu yang dah 2 kali 2 lah. Yang dah 4 kali 4 lah. Yang dah 6 kali 6 lah. Okey, 1 Kuhen 1. Oh, ada 6. First time Roslyn, Tengku Adri pertama kali. Nur Fatini pertama kali. Okey. Kali kedua Amalina Hani, Siti Aida second time, Anirah first time. Okey. Inilah yang respon sebab saya cakap siapa respon 1 kan. Okey. So malam ni adalah kelas Guerrilla Marketing. Kita dalam sebulan kita akan buat sekali kelas free atau 2 kali atau bergantung kepada demand dan juga apa yang kita nak kongsikan pada bulan tersebut. So jadi saya izinkan saya share kepada terutama yang baru first time ni. Okey. Okey, ni sebut sikit pasal Sales Academy. So Sales Academy dia nama pun sale kan. Dia memfokuskan kepada sale management dan marketing class. Jadi kita tak fokus kepada documentation class, kelas business, tak. Sale management dan marketing class pada usahawan startup dan intermediate. Jadi kita dikenali sebagai kita provide high impact class, konten, kaedah, strategi, bagaimana kita nak buat benda tu. Dia tak ada kelas nak set up benda tu aja dah 1 jam, tak. Don't expect benda tu akan berlaku dekat kelas-kelas Sales Academy. Kita banyak kepada teknik macam mana nak generate sale. Teknik, kaedah, strategi, high impact, high content. Dekat situ. So seminar pula kita akan buat dalam 2 ke 3 bulan sekali. Itu seminar yang besar lah. Macam hari tu kita ada buat seminar 1,600 orang sertai kelas kita. Dan kita ni lebih dikenali kepada organisasi yang menawarkan kelas pada harga marhain tapi konten kayangan. Konten kayangan, kelas harga marhain. Sebab kita ada bagi free, ada yang RM9.90. Kita tak ada. Kalau nak expect kita orang charge sampai ribu-ribu, ratus-ratus memang tak ada. Itu bukan kami. Sebab kami ambil kira sempena terkesannya disebabkan COVID, kita adakan kelas-kelas seperti ini. Okey. Tak ada repeat kelas. Maksudnya kalau kata kita dah buat kelas tu hari ni, jadi dah tak ada dah. Next kelas dia adalah tahun depan. Jadi kalau kata miss kelas kita pada hari ni, dapatkanlah video rakaman tu. Video rakaman tu ada yang kita provide sekali dalam kelas dan ada yang boleh dibeli. Boleh choice. Kita ada juga joget. Tiba-tiba nak start kelas, kita bara-bara beri-beri dulu ke kan? Tak ada. Tak ada. Kita terus kepada konten apa yang kita nak sampaikan. Iaitu kalau tengok kat sini, fokus kepada practical strategy. Okey. Ada kelas-kelas tertentu kita ada lucky draw. Ada lucky draw tu yang macam yang lepas-lepas, ada yang dapat vacuum cleaner, ada yang dapat air fryer. Tapi kelas tu masuk harga RM9.90. Lebih pada berbaloi kan. Dengan modal RM9.90 dapat air fryer, dapat peti sejuk tak ada lah. Dapat ni dapat air fryer, dapat vacuum cleaner. Okey. Jadi pada malam ini adalah Coach Syamel. Coach Syamel merupakan trainer, coach dan usahawan yang ada beberapa bisnes yang telah generate jutaan RM lah. Dia ada bisnes trip jalan-jalan, follower dia pun berjuta kat situ, sekali posting dia berjuta, dan dia ada buat bisnes bengkel besi, dan dia ada buat lagi, saya pun 2-3 bisnes dia lah, saya pun yang agak lupa jugalah. Dan pada masa sama beliau merupakan trainer, sama macam saya juga, trainer MDEC. Jadi kalau kata tiap-tiap tahun khusus usahawan tu,
akan jumpalah kami di usahawan. Dan selain pada tu, kami selalu bersama dalam melatih usahawan, sama ada usahawan publik ataupun agensi. Dan kalau dekat InScan, beliau merupakan antara trainer top dekat InScan yang fokus kepada topik dropshipper, master stockist. Itu dia punya topik dah lah. And then dekat Malaysia ni, kena jelas, Facebook ni ramai orang train. Tapi dekat Malaysia ni, ada 17 trainer certified saja sebenarnya. Daripada 17 orang trainer certified tu, Melayu ada dalam 5 orang. Dan daripada 5 orang Melayu tu, ada 2 orang yang aktif buat kelas dan paling aktif lagi Coach Amil. Jadi anda bertuah kerana anda berada dalam kelas bersama-sama dengan trainer yang very well experienced dalam bidang dia sendiri. Okey. Beliau merupakan last kali sebelum saya panggil dia untuk masuk, beliau merupakan seorang boxer semi pro. InsyaAllah kami akan ke Olimpik Paris 2024. Ini impian lah kan, azam. Olimpik Paris 2024, dia boxer lah, boxer pada kategori dia lah, kategori heavyweight ke apa benda dah. Kurang macam tu lah. Okey, malam ni kita fokus kepada apa yang kita nak pelajari pada malam ni adalah berkaitan dengan guerrilla marketing. So ambil pen, ambil kertas, bawa air letak sebelah, tumpukan sepenuh perhatian anda pada kelas pada malam ni dan semoga ia boleh bermanfaat kepada anda semua. Long the way akan ada orang terus masuk, tak apa, tak ada masalah. Kita sharp, kita punctual kepada masa kita. Biasa kalau siapa yang dah pernah attend kelas Sales Academy tahu, bila start kata 8.30, 8.35 tu dah start intro pada saya. Kemudian saya dalam 5 ke 10 minit, then akan pass kepada Coach Amil. Okey, saya pass kepada Coach Amil. Coach Amil dah okey ke? Okey, bersedia. Coach Rostam mungkin boleh intro sikit pasal nak pandai. Okey. Ada dalam slide ni sebenarnya. Okey, ini kita share sedikit siapa yang berminat. Memang ramai lah. Bulan lepas nak pandai marketing 2.0, dekat 2,000 orang juga menyertainya, dan hasil daripada respon tersebut, maka kita keluarkan nak pandai marketing 3.0 pula. Sangat-sangat berbaloi you guys, sebab khusus ini 2 hari saja. 2 hari sahaja tu. 2 hari dan termasuk malam sekali, 2 hari 1 malam. So satu packs RM49 saja. Termasuk video rakaman. So kalau kata kita daftar 5 orang, investment dia hanya RM200 saja. So akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang nak kira. Ada 7 trainer dengan jemputan khas dia adalah Abang Abu daripada Mekanik Wang, Datuk Fazilah Kamsah, dan ada 5 trainer yang akan menyentuh berkaitan dengan topik masing-masing, iaitu kalau kita tengok dia punya route kat sini, Garage Wang, bermula dengan Garage Wang, Abang Abu, kemudian Coach Amil akan lead untuk Sales Army, seterusnya Coach Zul akan menyentuh mengenai database marketing, dan sesi penutup dia ucapan akhir, dan lepas tu ada sesi bonus mentoring program. So jika ada yang berminat untuk menyertai kelas berkenaan, anda rujuk kembali kepada WhatsApp group yang anda datang pada kelas pada malam ni. Maksudnya macam mana anda datang pada kelas malam ni, guerrilla marketing ni. Jadi rujuk kepada orang yang introduce kepada anda tu, dan WhatsApp group ke ataupun daripada direct pada HQ sendiri ke, daripada situ mereka akan bagi link berkaitan kelas tersebut. Okey. Itu berkaitan dengan nak pandai marketing. Jadi saya rasa boleh saya pass terus lah kepada Coach Amil untuk sesi kita pada malam ni. Boleh, Coach Amil? Boleh, Tuan. Terima kasih, Encik Coach Rostam. Yeah! Okay. Alright. Pass it to you, bro. Thank you, bro. Thank you. Okay. Jadi, Assalamualaikum dan selamat malam pada semua. Coach Rostam mungkin boleh stop share screen? Dan sekejap, saya highlightkan diri saya. Ya. Alright. Replace spotlight. Okay. Baik.
Asal spotlight orang lain Okey dah. Okey. Jadi selamat malam semua. Dan terima kasih pada semua yang hadir. Kita ada lebih kurang 134 orang. So kelas kita target akan habis around pukul 10.30, 10.30 malam. Along the way, kalau sekiranya anda rasa kelas ni adalah satu kelas yang betul-betul efektif ataupun satu kelas yang betul-betul anda rasa rugi kalau kawan-kawan anda tak join. Okay, saya galakkan untuk anda sharekan je link Zoom ni kepada kawan-kawan anda ataupun sharekan juga. Okay, kalau anda dapat link registration kita tu, link registration Academy, boleh sharekan link tu juga. Sebab semua orang yang join melalui link tu, you guys akan dapatlah beberapa email blast untuk kelas-kelas yang akan datang, dan juga sekiranya kita ada buat sebarang hadiah ataupun sebarang lucky draw, kita akan inform juga kepada anda semua. Kita juga memang selalu buat kelas-kelas percuma dan juga kelas-kelas yang high content, high impact lah kepada semua. Okey, jadi cukup tentang tu. Sekali lagi saya mention, kalau anda rasa kelas ni betul-betul kelas yang efektif, betul-betul apa yang anda cari, ilmu-ilmu ataupun konten dalam kelas ni adalah satu perkara yang anda rasa macam, sayangnya kalau kawan-kawan aku tak belajar, family aku tak belajar atau kenalan anda tak belajar, sharekan pada mereka, ajak mereka untuk join in. Okey, jadi tadi sebut sedikit, Coach Rostam dah explainkan tentang saya. Okey, Alhamdulillah, harap kita dapat berkenalan dengan lebih lanjut lah. Untuk siapa yang first time tengok muka saya, selamat berkenalan. Okay, untuk sesiapa yang dah biasa join kelas daripada Sales Academy ataupun mana-mana kelas saya, okay, welcome back, and saya harap apa yang anda pelajari pada malam ini penuh dengan manfaat. Penuh dengan manfaat. Okay, saya offkan dulu mikrofon, tapi kalau ada sebarang soalan, pastikan anda tanya dekat ruangan chat. Saya akan cuba cater sebanyak yang mungkin, semampu yang mungkin. Tetapi kalau ada yang saya tak dapat cater tu, tak apa, boleh simpan, nanti masukkan dekat dalam WhatsApp group. Sepatutnya anda semua ada dalam WhatsApp group. Okey, jadi topik kita pada malam ini adalah berkisar tentang guerrilla marketing. Okey, guerrilla marketing. Guerrilla marketing ni apa? Okey, apa yang anda faham ataupun apa yang anda rasa anda nak pelajari pada malam ini? Boleh tak letakkan dekat ruangan komen? Okey, saya akan sentuh satu persatu. Kena tak expectation anda tu dengan apa yang kita akan kongsikan pada hari ini? Okey, apa itu guerrilla marketing? Siapa boleh beritahu saya? Apa yang anda faham tentang guerrilla marketing yang kita nak pelajari pada malam ini? Okey, tolong letakkan kat ruangan komen. Saya nak lihat semua sedikit. Macam zero cost marketing. Okey. Actually dia tak adalah macam zero cost marketing sangat. Still kita perlukan cost juga. Okey, dia sedikit database oriented juga apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, macam mana dengan yang lain-lain? Siapa yang pernah belajar pasal guerrilla marketing ni? Apa yang anda pelajari dulu? Apa yang anda pelajari masa dekat tak kisahlah nak belajar dengan sesiapa, dengan saya ke dengan orang lain ke. Okey, apa yang anda pelajari dalam zero cost dalam guerrilla marketing ni sendiri? Okey. Oh, tak ada respon nampaknya. Okey, tak apalah. Kalau tak ada respon, tak apa. Saya teruskan saja kelas kita pada malam ini. Okey. Jadi topik yang kita pelajari pada malam ini, kita akan sentuh mengenai guerrilla marketing. Okey, expectation mengenai guerrilla ni. Guerrilla ni macam satu tentera yang masuk hutan, lepas tu dia serang bertubi-tubi, dia sentiasa menang, serang dalam keadaan mengejut, dan sentiasa keep on offense. Sentiasa menyerang. Okey, guerrilla marketing ada beberapa konsep utama. Kita akan pelajari lebih kurang tujuh perkara utama tentang guerrilla marketing ni. Okey. Apa yang kita pelajari hari ini adalah beberapa silibus yang kita combine berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga beberapa knowledge daripada seluruh penjuru lah. Okey, jadi guerrilla marketing ni ada expansion dia lagi, tapi kita tak keluarkan lagi lah modul-modul baru. Setakat ni modul yang sekarang ni saja dah akan cukup membantulah kepada anda semua. Okey, saya akan kongsikan juga sedikit contoh-contoh ataupun pengalaman daripada diri saya sendiri dan juga peserta-peserta ataupun student-student kita sendiri. Okey, jadi saya boleh mulakan sekarang saya rasa. Okey, ini adalah guerrilla marketing kelas. Okey, nampak Okey. Jadi dalam guerrilla marketing kelas ni, okey, ini diri saya. Okey, saya rasa Coach Rostam dah explain tentang siapa saya. Saya sebut sedikit lah, saya juga pemilik bisnes.
Okay. Usahawan, dan saya sendiri adalah seorang trainer untuk beberapa agensi, untuk branding sendiri dan juga beberapa perkara-perkara lain lah yang mungkin anda kenali. Okay. Saya berasal dan masih lagi adalah seorang salesman. Saya bermula daripada buat sales. Barulah saya jadi trainer, and then saya belajar dan saya menjadi seorang marketer lah. Marketer maksudnya saya boleh lah buat iklan online, offline, Google Ads, iklan, masuk surat khabar, semua tu boleh lah, certain mindset atau fundamental tu saya ada. Okay, dan juga saya juga seorang fighter lah. Okay, fighter as in fighter betul lah. Okay, right. Jadi ini adalah antara 7 strategi utama yang kita akan pelajari. Kita akan pelajari lebih kurang 7 perkara utama. Okay. Mungkin agak sedikit laju kelas pada hari ini, so saya harap anda dapat cope. Tetapi kalau saya laju sangat, tolong inform. Ataupun kalau ada sebarang gangguan, tolong inform. Okay, supaya kita dapat yang terbaik dengan masa kita yang kita korbankan, yang kita lalui pada malam ini adalah satu perkara yang betul-betul kita akan dapat hasil. Okay. Topik ini sesuai untuk semua, bukan sekadar usahawan. Siapa yang daripada di bidang sales, siapa yang daripada bidang marketing, siapa yang menjual secara part-time. Okay, semua pun sesuai untuk sertai kelas kita pada malam ini. Okay. Jadi kalau saya terlalu laju, tolong inform Okay, and saya minta tolong tim saya supaya dapat approvekan orang-orang yang baru masuk ni, yang baru admit ni, sebab dia keep on muncul dekat saya punya screen lah. Harap tim Sales Academy dapat bantu. Okay. Sekejap sebab dia keep on muncul lah. Coach Rosam dapat bantu dengan Puan Nadira tolong approvekan secara berterusan, ataupun Cik Amy pun mungkin boleh bantu. Sekejap, saya jadikan Cik Amy co-host. Okey, untuk kita dapat flow yang lagi cantik untuk kelas malam ni lah. Okey, jadi kita akan pelajari siapa itu guerrilla marketer. Kita akan kirakan sendiri. Okay. Mungkin aktiviti malam ni kelas berkonsepkan sedikit aktiviti. Saya perlukan anda untuk sediakan pen, kertas dan juga kalkulator. Okay. Pen, kertas dan kalkulator untuk anda salin nota dan anda buat sedikit sebanyak aktiviti yang mungkin anda tak pernah buat selama ni untuk anda punya bisnes, untuk anda punya sales, untuk anda punya customer. Okay, jadi yang kedua kita akan belajar mengenai customer lifetime value. Kita akan buat sendiri berapa lifetime value setiap customer kita sebenarnya. Okay, and then kita akan fokus pada pembinaan value dan juga credibility. Kita masuk sedikit tentang konsep marketing. Macam mana nak double dan juga triplekan nilai sales kita secara zero cost dengan menggunakan cara guerrilla marketing dah. Bagaimana kita nak melombong customer database kita dan bagaimana kita nak bina action plan daripada apa yang kita target. Okay, jadi kita akan belajar satu persatu pada malam ini. Okay, nombor satu, buat sesiapa yang tak pernah dengar Okay, ini adalah lebih kurang 6. Ini ada lebih kurang 6 perkara yang anda perlu tahu tentang siapa itu guerrilla marketer dan adakah anda salah seorang daripada mereka. Okay, guerrilla marketer ni, guerrilla marketing, bukan sekadar marketer lah. Dalam guerrilla marketing ni, okay, pertama sekali anda kena faham dulu apa itu marketing, apa itu sales. Okay, sales ni is the process of kita melakukan perbualan ataupun interaksi dengan customer untuk mendapatkan satu komitmen daripada dia. Sama ada dia berjanji nak berjumpa dengan kita, dia berjanji nak dengar kita bercakap kat telefon, ataupun dia buat transaksi duit. Okay, semua tu dekat bahagian sales lah. Kalau kita bercerita tentang marketing, marketing ni adalah satu benda kita panggil pemasaran. Okay, pemasaran ni contoh adalah kita panggil orang supaya orang datang dekat kita. Kita pasar, kita buat marketing supaya orang datang, and then berlaku pula proses sales tu lah. Dia datang sebelum proses sales tu berlaku. Okay, jadi dalam guerrilla marketing ni, nombor satu, mindset atau fundamental yang perlu ada adalah guerrilla marketer, dia menyerang apabila orang lain sedang bertahan. Okay, contoh sekarang musim COVID, baru dalam fasa recovery dan sebagainya. Banyak bisnes-bisnes masih lagi trauma. Banyak bisnes-bisnes tak berani lagi nak hardcore tambah budak, tak nak hardcore kejar balik customer lama, nak hardcore buat pemasaran dan sebagainya. Ramai yang macam, aku nak relax dulu, aku nak tengok apa? Nak tengok situation dulu lah. Jadi guerrilla marketing dia tak ada mentality macam tu. Dia nampak bila berlaku keadaan-keadaan yang orang yang sedang bertahan ni, masa tu dia menyerang sebab dekat situ adalah di mana dia nampak peluang. Sebab flow duit dalam ekonomi sama je. Duit akan still kena spend untuk
benda lain. Duit akan still kena spend untuk something. Okay, kalau masa orang duduk rumah lu, duit mungkin banyak lari pergi dekat groceries. Mungkin banyak lari pergi dekat face mask. Okay, sekarang amount duit yang sama, orang still akan spend untuk pergi travel, orang akan still spend untuk duduk hotel, orang akan still spend untuk join training, orang akan still spend untuk pergi gunting rambut dan sebagainya. Jadi guerrilla marketing dia nampak ini sebenarnya peluang untuk anda menyerang. Sebab tu juga kebanyakan daripada anda berada kat sini malam ni. Sebab anda berada kat sini malam ni because apa? Sebab kita nak belajar macam mana kita nak serang. Kita nak belajar macam mana kita nak dapatkan balik market advantage yang mungkin kita dah hilang masa sebelum COVID dulu. Okay. Ada juga yang mungkin baru start business, ada baru start menjual, baru jadi salesman, baru jadi marketer. Anda nak cuba dapat that advantage, dia punya tanah punya advantage tu untuk anda gain ground, untuk anda lebih kukuh dan lebih maju ke depan. Okay. Yang kedua, seorang guerrilla marketer, kita tidak fokus untuk cari customer baru banyak sangat. Kita akan fokus kepada customer sedia ada. Sebab that's where the money are, that's where the relationship are, that's where the value are. Dekat customer sedia ada ni lah di mana guerrilla marketer ni akan serang. Sebab tu kita fokus dekat nombor 3. Poin nombor 3, seorang guerrilla marketer, kita akan fokus kepada retention. Retention ni apa? Iaitu kita nak jaga supaya customer yang dah beli dengan kita tu akan terus beli dengan kita dan tak lari dekat orang. Itu maksud retention. Penjagaan customer tu sendiri, penjagaan customer database supaya dia tak lari dekat orang lain. Lepas ni kita akan masuk lagi detail lagi pasal guerrilla marketer ni. Okay. Yang keempat, ini kita akan belajar nanti dekat dalam client lifetime value nanti. Okay. Yang keempat, seorang guerrilla marketer, kita ada satu benda kita panggil customer multiplier system. Dia satu sistem yang basic je, yang saya akan tunjuk ke anda. Saya sangat-sangat galakkan untuk anda dapatkan video rakaman kelas malam ni lah. Ataupun pastikan anda catat dan dapatkan juga slides. Okey, saya sangat cadangkan anda dapatkan slides sebab slides ni adalah nota. Anda tolong pergi dekat Telegram, type Sales Academy, SALEZ Academy, join dekat dalam Telegram tu. Dalam tu ada slides supaya anda nampak nota ni, sebab mungkin kadang-kadang saya terlaju sikit nak ke belakang. Okey, pastikan anda dapat rujukan. Kebanyakan kelas-kelas Sales Academy memang kita kasih slides anda akan dapatkan daripada Telegram. Okey, pastikan semua yang join malam ni dapatkan slides, join Telegram kita. Okey, team Sales Academy kalau boleh bantu tolong sharekan juga link dekat ruangan chat supaya semua orang boleh dapat. Okey, jadi yang keempat tadi kita akan fokus dekat customer multiplier system. Sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana anda nak multiplykan sistem, macam mana nak multiplykan customer dan macam mana anda nak pastikan dengan bisnes anda ataupun dengan benda yang anda buat sales, dengan customer sedia ada sekarang ni, anda dah nampak 10-20 tahun akan datang, memang kita dah boleh target dah kita punya sales berapa, kita dah senang, benda dah boleh jadi pasif. Okay, itu adalah salah satu lagi learning objective yang kita akan cuba capai dalam kelas pada malam ini. Okay. Dan yang kelima, guerrilla marketer, kita tak fokus kepada harga. Kita bukan fokus hanya kepada buang duit, buang harga, buat promo tak. Kita fokus kepada value, kepada nilai tambah, apa yang kita boleh bagi, dan juga nombor 6, kita fokus kepada pembinaan kredibiliti diri kita. Pembinaan kredibiliti bisnes kita, pembinaan kata-kata orang, dan pandangan masyarakat terhadap kita punya produk, bisnes dan juga diri sendiri dan juga jenama. Okay. Jadi ini perkara yang kita cuba nak capai dalam tempoh yang singkat 1 jam 30 minit ni. Okay. So saya harap anda semua dah bersedia. Sebab sekarang kita akan go laju sikit. Sekarang kita akan banyakkan aktiviti. Sekarang saya nak anda bersedia untuk mula olah minda anda untuk berfikir daripada satu sudut yang berlainan. Okay, siapa yang dah sedia tolong komen sedia dekat ruangan komen. Tolong komen sedia dekat ruangan chat. Saya nak tengok kalau dapat 50 orang komen sedia, kita move on dekat page seterusnya. Okay, tolong komen sedia dekat ruangan. Okay, kita baru ada 25 orang. Okay, saya nak tengok lagi kita cukup dah 50 orang sebab saya nak tengok supaya anda semua betul-betul semangat ni. Sebab kalau saya tak tanya, sebenarnya ramai orang dia tengok sampai baring, sekejap lelap, sekejap tengok TV apa benda semua. Okay, saya nak tengok kesungguhan anda sebab mungkin apa yang anda perlukan selama ni, yang anda tak nampak tu berada dekat dalam kelas ni. Mungkin ini apa yang anda cari selama ni. Mungkin ini apa yang anda perlukan, mungkin ini apa yang sentiasa selama ni kita tak jumpa. Sebab saya percaya mungkin ramai tak pernah join kelas-kelas macam ni. Okay, tak pernah join konten yang macam ni. Okay, jadi kita nak mulakan. Okay. First of all, seorang guerrilla marketer,
kita akan sentiasa fokus bila kita buat guerrilla marketing. Okay, kita adalah seorang yang sentiasa fokus pada pembinaan credibility dan juga penciptaan nilai tambah yang kita bagi pada customer. Okay. Ada 3 poin utama yang saya nak sentuh, yang saya nak minta anda tengok balik dekat dalam cara anda handle business dan juga cara anda jual produk ataupun servis anda. Okay. Pertama sekali, guerrilla marketer, bila kita bercerita tentang nilai, selalunya nilai ni untuk dapatkan keyakinan customer, untuk dapatkan confidence daripada agent ataupun dapat confidence daripada pelanggan, daripada prospek, kita akan bagi diorang satu benda kita panggil guarantee atau warranty. Kalau guarantee ni selalunya daripada sudut servis, warranty ni selalunya daripada sudut barang. Okay. Seorang guerrilla marketer dia faham bahawa dengan pemberian guarantee ni, sales dia akan naik sebab customer akan lagi percaya dan customer akan lagi berpegang pada diri dia dan dia akan pegang juga pada credibility diri kita yang telah memberi janji kepada customer. Okay. Dalam konsep guerrilla marketer ni selalunya guarantee ni kita akan bagi sama ada 2 jenis. Nombor 1, kita bagi mengikut tempoh masa. Okay. Ada orang bagi 30 hari. 30 hari boleh pulang balik. Ada orang bagi 6 bulan. Ada orang bagi 1 tahun. Semakin panjang garanti kita sebenarnya lagi bagus. Because lagi customer percaya dan walaupun barang tu ada sikit rosak pada 3 bulan, dia akan cakap, hold dululah. Baik aku tunggu lagi 8 bulan. Sebab kita ada sampai 1 tahun. Sebab tu wujudnya bisnes-bisnes yang berani bagi sampai lifetime guarantee. Sebab jangan kedekut kalau kita percaya pada produk kita, percaya pada servis kita untuk kita bagi balik guarantee itu kepada mereka. Ada juga bisnes, ada juga produk yang bagi money back guarantee. And then dia bagi money back guarantee pun mengikut tempoh masa juga, lifetime punya money back guarantee. Dan selalunya customer memang akan guna dan kadang-kadang dia terlupa pun nak minta guarantee tapi dia still rasa seronok sebab kita bagi dia guarantee yang orang lain tak berani bagi. Jadi jangan takut untuk bagi guarantee ataupun warranty. Okay. You jangan fikir macam, nanti kalau semua customer minta warranty kat aku macam mana? Tak ada. Selalunya 100 customer dapat guarantee tu, bila you kasih makin lama, dalam tempoh setahun, dalam tempoh 30 hari mungkinlah 100 orang, 20 orang minta kalau barang anda rosak. Anda bagi 6 bulan mungkin 20 orang je. Anda bagi 1 tahun warranty guarantee, selalunya 5 orang, 4 orang je. Tapi kalau anda jual tanpa guarantee, jual tanpa warranty, mungkin anda tak dapat pun 100 orang. Jadi benda ni adalah menunjukkan kita punya strength, menunjukkan betapa kita confidentnya dekat kita punya produk. Okay. Nombor 2, seorang guerrilla marketer, okay, kita especially dekat dalam masa susah, okay, kita selalu rasa bahawa susah nak jual sebab apa? Sebab customer kata you punya produk mahal lah. Saya ada jumpa produk lain yang lagi murah. Okay. Guerrilla marketer tak takut dengan kata-kata customer ni. Customer mana yang kata, aku tak boleh nak beli barang kau sebab sekarang ni tengah susah, duit tak ada sangat bro. Aku tak boleh beli kau punya servis sebab sekarang ni masa susah, duit tak berapa, sen tak berapa nak ada. Okay. Guerrilla marketer tak takut dengan kata-kata ni sebab dia akan jawab balik dekat customer. Bang, saya tahu sekarang ni memang zaman tengah susah, orang semua tengah tak ada duit. Tapi bang, disebabkan masa susah ni lah, ramai orang lagi takut untuk buat kesilapan dalam pembelian bang. Sebab kalau you buat mistake dalam membeli satu barang, lagi duit you lebur bang. Orang lain mungkin boleh kasih abang harga RM800. Barang saya mungkin RM1,200 bang. Tetapi saya ada garanti dan saya boleh bagi abang warranty. Barang abang ni kalau apa-apa jadi, saya boleh settlekan. Sebab tu bang, daripada abang beli selipar bata RM10 setiap 2 bulan nak tukar, baik abang beli selipar Adidas harga RM80 pakai 2 tahun. Faham tak? You kena sedarkan customer kenapa lagi penting untuk pilih nilai berbanding dengan you pilih ikut harga murah. Customer akan faham. It's just the way of how you word ataupun the way yang you promote dan marketkan you punya produk.
Jangan termasuk dalam satu perangkap yang terlalu suka sangat buat promo setiap bulan, terlalu suka sangat jual pada harga murah setiap bulan. Tak, doesn't work like that. Okay. Yang ketiga, seorang guerrilla marketer, dia akan fokus kepada pembinaan confidence dan menampakkan credibility di mata customer dia. Pembinaan credibility dan juga confidence ni berlaku dekat dalam the way you do things. Setiap percakapan anda, setiap SOP bisnes anda, setiap cara anda layan customer, anda kasih makanan kat customer, cara anda package, semua tu menunjukkan credibility dan juga guerrilla marketer dia akan SOP kan satu persatu semua supaya setiap customer dapat nilai dan juga cara layanan yang sama dengan semua orang dan semua orang happy. Bukan semua benda you akan improvise. You akan put your much effort untuk you cantikkan semua flow, cara anda buat sales, cara anda delivery, cara anda after sales. Dan benda itulah yang kita akan belajar dalam topik guerrilla marketing pada malam ini. Okay. Guerrilla marketing juga kita akan fokus kepada reputation. Okay. Reputation ni kalau anda perasan kan, kenapa orang masuk TV? Kenapa orang masuk radio? Kenapa orang kalau jumpa artis dia ambil gambar? Kenapa kedai makan ada Tun Mahathir? Tun Mahathir datang makan kedai makan kat dia, contoh kan. Dia ambil gambar, dia frame, dia letak dekat belakang kaunter. Kenapa? Ada Shah Rukh Khan. Okay, saya pernah pergi Las Vegas. Saya pernah pergi Las Vegas, a few times lah pergi Las Vegas. Okay. Kalau pergi kat India, kedai India kat sana, ambil gambar dengan Shah Rukh Khan, ambil gambar dengan Jackie Chan, semua tampal dekat belakang dia punya kedai. Kenapa? Sebab benda ni menunjukkan credibility dan dia membina reputasi. Sebab tu ramai orang, dia fokus juga, seorang guerrilla marketer yang contohlah macam kita kan, dia fokus pembinaan personal branding dekat dia punya Facebook profile. Sebab dekat dalam Facebook profile dia, setiap kali dia jumpa orang hebat, dia jumpa menteri, dia jumpa artis, dia jumpa imam muda ataupun dia jumpa sesiapalah, dia jumpa ketua CEO MDEC apa semua kan. Okay. Dia akan ambil gambar dan dia akan upload dekat dalam tu. Sebab benda tu membina reputation bahawa dia ni is connected to someone ataupun dia ni punya business ada serta-serta credibility. Sebab tu juga ada orang memang mula nak start buat business, you akan invest untuk masuk you punya iklan dekat dalam surat khabar. You akan masukkan you punya iklan dekat mana? Dekat dalam majalah. And then majalah, surat khabar yang masuk you punya iklan, masuk you punya muka tu kan, you tampal masuk dekat dalam file untuk budak sales you gunakan. Ataupun you letak dekat you punya header Facebook. You letak dekat you punya header Instagram. Letak dekat mana-mana, kat website semua supaya orang tengok, oh okay, not bad. Guerrilla marketer akan fokus pada pembinaan supaya orang cepat percaya. Dan guerrilla marketer juga sangat committed dalam nak servis customer dia sama ada sebelum sales juga selepas sales. Jadi komitmen tu yang perlu ada pada semua kita punya team. Okay. Next. Okay, ini topik yang ketiga dalam cerita guerrilla marketing. Sekejap lagi kita akan masuk satu persatu. Okay. Kalau kita buat marketing kan, saya nak tanya anda. Annoying tak kadang-kadang kita tengah tengok bola ataupun tengah tengok video Ultraman ke apa dekat Facebook ataupun dekat Instagram, dekat YouTube kan. Tiba-tiba muncul pula satu video terselit pula iklan. Kita kena tengok satu video tu sampai habis. Lepas tu baru kita boleh sambung tengok kita punya video. Betul tak? Okay. Semua orang pernah alami kan perkara ni kan, dekat YouTube ke, dekat Facebook ke, atau kat mana kita tengah scroll tiba-tiba keluar iklan dekat Facebook kan, contoh kan. Okay, saya pun trainer Facebook tapi tak apa, saya terangkan. Okay. Benda tu adalah what we call interruption punya marketing. Maksudnya, you tengah buat benda lain, tiba-tiba ada satu mamak bangla datang kat kedai, jual kat anda tali pinggang. Pak, anda interrupt dia, betul tak? Itu adalah interruption marketing. Kita tengah buat benda lain, tiba-tiba satu promosi datang, satu mamat datang atau satu iklan datang, bang, belilah barang saya. Apa perasaan kita? Kita kadang-kadang rasa terpaksa, betul tak? Rasa terpaksa. Kita kadang-kadang rasa macam, aku tak nak, tapi aku nak kena suruh mamat bangla ni belah, aku nak kena bayar je lah kan. Okay, contoh macam tu lah. Ataupun kita nampak iklan, kita rasa macam, tengok je lah iklan ni sampai habis kan, macam best kan. Okay. Itu semua adalah what we call interruption marketing. Tapi what I want to talk to you today is tentang consent marketing. Maksudnya permission marketing. Siapa je yang akan memberi kebenaran untuk kita buat marketing terhadap dia? You beritahu saya. Cuba letak kat ruangan komen. Siapa je yang memberi kebenaran untuk siapa je yang memberi kebenaran untuk kita buat marketing dekat dia? Siapa tahu?
Cuba letak kat ruang komen, saya nak tengok sikit. Family members dengan kawan-kawan pun sebenarnya annoying, you je yang tak tahu. Dia orang tu sekadar support je. You sendiri pun kadang-kadang annoying kawan-kawan you buat ni. You kawan-kawan buat promosi sikit, aku baru start bisnes ni, jual minyak rambut kan, boleh tak kau beli? Nanti ya bro, aku tengah busy duit gaji tak masuk lagi, betul tak? Kita pun rasa annoying kan, betul tak? Jadi sebenarnya orang yang membenarkan kita untuk buat marketing dekat dia sebenarnya adalah customer base kita, orang yang dah pernah membeli dengan kita sahaja yang akan membenarkan kita untuk kita membuat marketing terhadap dia. Sebab apa? Okay. Sebab customer yang dah pernah membeli dengan kita ni, dia orang dah pernah terkena marketing dengan kita. Lepas dia terkena marketing dengan kita, dia dah terpengaruh dan dia rasa bisnes kita ni boleh bagi nilai tambah, boleh selesaikan masalah dia. Dia orang pun dah pernah membeli dengan kita. So why not? Dia memang dah percaya dan dia dah pernah membeli dengan kita. So kalau kita buat marketing, kalau kita promote balik kat dia tak kisah sebab dia suka. Dia tak nak cari orang lain lah. Sebab apa? Sebab dalam marketer, kita happy dengan, kita bagi customer happy. Kita yakin dengan produk kita, betul tak? Kita dah bina credibility tadi, betul? Kita dah bagi dia orang confident dengan kita dan kita percaya produk dan servis kita adalah bagus. Dan kita dah bagi customer kita happy. Kalau customer kita happy, okay, kenapa dia orang nak marah kalau kita buat marketing kat dia orang, betul tak? Jadi sepatutnya dia orang memang happy. Unless kalau you jual produk-produk scam, kalau you jual produk-produk yang tak guna, kalau you jual produk-produk yang menipu. Itu memang orang marah. Tapi anda semua cari makan, betul tak? Cari makan dengan menjual barang, betul? Menjual servis kan? Jadi anda percaya tak dengan servis dengan produk anda? Mesti anda percaya. Anda guerrilla marketer mah. Jadi sebab tu semua customer yang happy daripada customer kita, dia orang ni akan bagi kita permission untuk kita buat marketing. Kenapa you nak buang masa cari customer baru yang mana customer tu dia punya kepercayaan kat kita tak ada lagi, nak kena bill sales lagi, nak kena bill repo lagi, tongtang dah 80% masa kat situ. Dengan customer yang dah pernah membeli dengan kita, 5% je masa. Kita tinggal buat satu marketing, kita ada produk baru, kita ada launching, bulan ni ada promo, lagi dia senang sebab all those hanky-panky punya proses dah settle. Okay. So dalam cerita guerrilla marketing, kita akan fokus dekat customer kita yang sedia ada. Kita akan fokus dekat database yang kita ada. Kita akan fokus dekat our current customer kita yang ada sekarang. Okay, itu benda yang anda nak kena faham. And then, bila kita ada satu mindset tentang guerrilla marketing ni, kita akan bahagikan customer kita kepada 3 jenis senarai. Okay, tengok balik senarai customer, tengok balik customer bulan lepas, tengok balik customer bulan 3 bulan lepas, 2 tahun lepas, okay, ambil semua customer. Customer ni adalah orang yang dah beli dengan kita, bukan prospek. Prospek adalah orang yang tanya, bang ni harga berapa? Okay, bye-bye. Okay, blue tick, tak ada. Itu prospek. Saya tengah cerita pasal customer. Jadi, bila kita cerita tentang guerrilla marketing ni, kita akan fokus kepada semua customer kita, and then, kita akan bahagikan mereka kepada 3 jenis customer. Iaitu customer A, customer B, dan juga customer S. A list, B list dan juga S list. Okey, kita dah pukul dekat 9.30. Jadi saya galakkan kalau anda rasa kelas ni betul-betul berguna, kelas ni betul-betul best, okey, ajak lagi kawan-kawan lain untuk join in. Ajak lagi kawan-kawan lain untuk join in. Kita boleh pergi sampai 300 orang. Okey. Hantar je link Zoom ke, hantar je link WhatsApp ke, hantar je link untuk daftar sebagai peserta Sales Academy, hantar je dekat kawan-kawan kita, okey, untuk mereka join in kalau anda rasa. Sebab kelas ni memang kelas fully sponsored untuk 300 orang. Kita boleh muat lagi 110 orang lagi. Okay, boleh panggil mereka dan kalau boleh galakkan untuk dia orang klik dan join link daripada Sales Academy tu. Sebab you akan masuk dalam kita punya mailing list, so kita akan keep on bagi you ebook lah, bagi you all this stuff lah, benda-benda yang boleh bantu anda untuk buat lagi banyak sales, untuk faham lagi banyak tentang business, tips-tips dan sebagainya. Okay, so sambung balik pasal customer tadi. Okay, customer A list ni adalah orang-orang yang pernah membeli pada kita, dia selalu membeli pada kita dan juga dia membeli pada nilai yang agak tinggi. Customer biasa beli 1, tapi mamat ni sekali beli mesti 20.
Customer biasa beli satu pada harga RM5, dia selalu beli satu mesti harga RM500. Okay, ini adalah customer-customer yang kita nak kena identifykan sebagai customer A-list. B-list adalah customer yang pernah beli dengan anda sekali. Adalah customer yang pernah beli dengan anda sekali. Okey, perasan tak tadi Coach Rostam ada tanya, siapa yang dah pernah join Sales Academy pertama kali? Siapa yang dah pernah join Sales Academy 2 kali, komen 2. Siapa pertama kali, komen 1. Siapa yang 3 kali, komen 3. Ada yang komen 6, ada yang komen 10, apa benda semua kan? Okey, ini adalah customer-customer A-list saya. Anda semua yang baru first time join saya adalah customer-customer saya B-list. Orang yang pertama kali beli dengan kita ataupun baru pernah sekali dia beli dengan kita. And then kita ada customer yang ketiga. Okay, saya nak anda fahamkan betul-betul sebab kelas ni akan compact. Kelas ni akan compact, paling banyak lagi topik-topik yang lain yang saya akan masuk. Customer S-list adalah customer A yang mana dia bukan sekadar beli dengan kita, dia bukan sekadar beli banyak kali dengan kita, dia bukan sekadar beli pada nilai yang tinggi dengan kita. Dia ni juga adalah customer yang selalu pas kawan-kawan dia untuk beli dengan kita. Keep on feeding us dengan all this referral. Dia sentiasa bagi kita referral. Dia keep on feeding us dengan referral. Dia selalu recommend, kau pergilah beli dengan Abang Takoyaki depan jalan tadi. Kau pergilah beli kat kedai Minah yang jual baju tu. Okay. Kita kena identify customer-customer ni sebab kita nak buat sesuatu. Dengan setiap list ni, ada benda-benda yang kita nak buat. Okay, jom kita belajar apa kita nak buat. Okay. Ingat customer B list dulu. Maknanya customer yang baru pernah beli sekali je dengan kita. Okay, apa nak buat dengan customer-customer ni? Customer B list ni, anda kena treat dia macam raja. Anda kena treat dia macam Sultan Selangor datang kedai. Anda kena treat dengan dia macam menteri yang tengah beli barang dengan kita. Okay. Sebab dia orang ni memang expect untuk di-treat seperti raja, seperti customer is king. Customer never wrong. Customer always right. Okay, dia orang ni adalah customer yang kita kena cakap dengan dia orang dengan bahasa yang agak sopan. Kita kena bahasakan saya, awak, tuan, encik, cik, puan dengan dia. Customer macam ni adalah customer yang kita belum break the ice lagi dengan dia. Dia masih ada that cold awareness, tapi kita kena treat dengan utmost respect. Pekerja-pekerja kita, staff kita, team sales kita, agent kita, semua kena treat mereka ni sebagai macam raja, macam royalty. Sebab that is how they ask us to treat them. Dan diorang ni akan slow convert menjadi customer A. Okay. Customer A list ni pula, siapa mereka? Mereka ni adalah customer yang membeli dengan kita, bahkan membeli berulang kali dan membeli pada harga nilai yang tinggi. Okay. Diorang ni dah biasa dengan kita dah. Okay. Customer A-list ni adalah orang-orang yang anda akan treat macam family. Diorang ni adalah orang-orang yang anda akan treat macam family. Okay. Apa maksud treat macam family tu, Coach? Okay. Diorang ni adalah yang macam kita dah boleh sembang dengan dia, bro, akak, abang, saya, ajak datang rumah, tontang-tontang macam tu lah. Diorang ni akan expect untuk kita ni lebih mesra. Dan dia ni memang kita boleh identify dia dah lebih mesra. Dia dah selalu dah keluar masuk kedai kita. Nama dia dah selalu dah muncul dekat kedai online kita. Kita WhatsApp dengan dia, nampak dia punya call list, nampak dia punya WhatsApp tu dah setahun dah dengan kita. Betul? Jadi diorang ni adalah customer yang kita akan treat macam family. Okay. Apa yang kita buat pada family? Family ni sekali-sekali, kita tak berkira dengan family. Dia dah beli banyak kali. Kita dah tak ada cost dah untuk dapat dia balik. Cost kita adalah dengan satu WhatsApp, bang tak datang lama tak nampak, esok petang dia sampai. Okay. Jadi orang-orang yang macam family ni, macam ni business treat customer A-list ni. Dia memang akan treat dengan tak berkira dan dia akan selalu belanja. Contoh. Okay, saya pernah makan dekat kedai makanan Cina dekat Shah Alam. Okay. Perasan tak kedai-kedai makan sekarang ni? Kedai-kedai makan kan, kenapa yang jenis franchise, yang jenis high end sikit, kenapa dia orang selalu ambil nombor telefon kita? Sebab dia nak track, bukan sekadar nak buat marketing, SMS marketing. Sebab jarang kita dapat SMS marketing apa semua daripada dia punya ni. Tetapi bila dia ada nombor telefon kita, maknanya dia boleh tahu berapa banyak kali dan berapa amount yang kita dah spend dengan dia orang. Sebab tu orang buat Aeon Card, Petronas Card, semua ni adalah untuk data dia orang, untuk dia treat kita dengan baik. Kenapa bila makin banyak anda spend dekat Petronas, anda boleh claim dapat payung, dapat baju, sebab dia
treat kita macam family, dia treat kita macam Alice. Okay, saya pernah makan kat kedai Cina dekat kawasan Shah Alam Okay, selalu pergi makan sebelum COVID lah. Okay, what happen is kali ke-8 makan tu, masa saya nak bayar bil tu, dia kata apa kat saya? Dia kata, Cik Syamil, dalam data kita tunjuk Cik Syamil ni frequent customer kita. Jadi untuk order kali ni, kita akan bagi Cik Syamil 15% off. Apa perasaan you bila you dapat 15% off disebabkan orang ni recognize kita bahawa kita ni adalah customer tetap dia. Kita memang suka makan kat kedai tu sebab kita datang, kita memang suka beli kat barang kat dia, kita selalu suka ambil servis kat dia. Sebab tu kita keep on repeating, and then dia treat kita balik dengan satu pemberian, dengan satu anugerah, dengan satu rasa terima kasihnya dia kepada kita. Apa yang jadi kat kita? Kita mesti akan rasa sangat-sangat happy, betul tak? Dan balik daripada kedai tu mesti kita akan automatic convert jadi S-list. Customer S-list ni siapa? Kita balik daripada kedai makan kita tadi, kita cerita kat semua orang, "Ui, mantap gila kedai Cina itu hari, kedai restoran Cina Muslim tu, sebab makanan dia sedap, itu sedap, ini sedap." Kita tak cerita pun pasal kita dapat 15% off, tapi kita akan puji, dan esok lusa kawan kita daripada college datang pergi sana. Adik kita bawa satu family dia pergi sana. Kawan kita pun pergi sana. Sebab apa? Sebab kita treat dia orang macam family. And then kita kena identify juga mereka-mereka yang keep on repeating ni. Sebab tu, tadi ingat tak masa you guys sebelum masuk daripada Zoom ni, apa soalan yang saya minta? Daripada mana anda tahu tentang kita? Betul? Okay. Bila saya tengok je, bila kita identify siapa yang keep on feeding kita dengan orang semua ni, dan kita tahulah siapa kita punya customer S-list. That's how you need to collect the data juga. Dan apa yang company-company besar, jenama-jenama besar ni buat dengan customer S-list? Saya tanya anda, apa yang mereka buat dengan customer S-list? S-list ni maksudnya customer yang bukan sekadar keep on beli dengan kita, tapi keep on giving referral dekat kita. Keep on giving referral, promote orang sana, ajak adik dia untuk masuk under dia, tontang. Okay. So normally company besar ni dia akan ada membership card. And then dalam membership card tu normally dia akan createkan referral link. Contoh, okay, saya kenal daripada ni, okay. And then diorang akan start figuring out siapa customer S-list mereka. Dan apa dia orang buat? Customer S-list ni you kena reward diorang. Okay, apa yang you kena reward? Macam mana pula saya nak reward diorang ni? Okay, reward senang je, kita bagi hadiah dekat diorang. Kita bagi hadiah sebulan sekali, 2 bulan sekali, setahun sekali. Okay, bahkan company-company yang besar, yang berjenama, yang target dekat premium market, apa diorang buat? Customer S-list ni diorang akan panggil, bawa pergi family day atau bawa pergi bercuti. Okay, Disney dia bagi reward dekat siapa yang keep on feeding the referral ni untuk jadi membership under Disneyland. Dia akan bagi, okay, orang-orang S-list ni saya bagi percutian 2 hari ataupun 3 hari 2 malam, tidur dekat hotel Disney, bawa satu family semua, dia reward, lepas tu dia buat satu event besar-besar, and then siapa yang paling banyak feed customer atau keep on datang apa benda semua, dia akan buat satu majlis macam dinner ke apa benda semua, untuk dia panggil datang ke pentas, terima kasih kerana menjadi our loyal customer, and then anda adalah our top customer this year. Dia akan bagi award, dia akan bagi hadiah, dia akan bagi certain presentation suite dan sebagainya. Okay coach, tapi saya bukan Disney coach, kita bisnes kecil-kecilan je. Okay. Apa yang agent insurance buat dekat orang-orang yang keep on feeding dia feedback apa benda semua? Setahun sekali, kau bawa lah dia pergi makan kedai mahal-mahal sikit. Spend berapa je? RM100, RM200. Tapi kau dapat balik berapa banyak? Setiap bulan. Okay, sekali dia buka mulut, dia recommend 5 orang kawan. 5 kawan jadi. 3 bulan lagi belanja dia pun. 5 kawan jadi. Setiap 5 kawan kau dapat RM30. RM100.5 sebulan, darab dengan 4 kali, RM600 sebulan, darab dengan 12 bulan. Contoh, kalau yang kecil-kecil punya insurans. Kalau jenis insurans besar-besar, kalau jenis yang main wealth dan sebagainya, sama juga orang yang jual kereta, sama juga orang yang jual baju, sama juga orang yang jual macam-macam. Macam mana you kena figure out macam mana nak reward orang-orang ni, sebab this is the people who's gonna bring in customer yang berterusan dan keep on bring in customer-customer yang tak payah lalu hengki-pengki untuk buat sales semua, customer yang dah percaya anda dan ambil je servis anda terus. Ini cara untuk anda reward. Saya sendiri, saya ada travel agency dulu sebelum COVID. 3 bulan sekali,
Okay, first time customer balik daripada trip, saya akan bagi keychain. And then sesiapa customer yang referkan dekat saya macam-macam, saya akan buat satu baju khas, kita akan post dekat dia. Bagi dia rasa terima kasih. Baju pun RM30. Dia referkan customer kat saya dah dapat dekat RM300,000. Apalah sangat nak bagi baju RM30 darab dengan mungkin 5 orang, satu family dia. Baru 150. Macam tu, cuba anda fikirkan macam mana anda nak categorizekan customer-customer anda A-list, B-list dan juga S-list. Okay, let's move on pada customer lifetime value. Okay, kita dah cerita sikit pasal kita punya segmentation. Dan apa kita nak buat dekat segmentation kita tu. Sekarang kita nak sentuh pasal customer lifetime value. Okay, anda pernah tanya tak diri anda, apa value setiap customer? Dan berapa value dia sepanjang hidup anda, sepanjang hidup dia. Kalau bisnes kita sambung sampai kat anak kita, sampai kat cucu kita, sampai 7 keturunan, berapa customer lifetime value ni? Benda ni yang anda nak kena faham. Okay. Sekarang, sebelum kita masuk cerita pasal customer lifetime value, okay, ni customer lifetime value lah. Okay. Saya nak masuk dulu cerita tentang okay, ni customer lifetime value. Customer lifetime value ni umpama macam Digimon. Kita nak tengok, mula-mula dia masuk dengan satu package yang murah. Lepas tu dia masuk, dia beli produk mahal sikit. And then dia beli produk mahal sikit, lepas tu dia repeat tahun-tahun. Nanti balik lagi kita masuk pasal customer lifetime value. Tapi sebelum kita cerita je, kita nak masuk terus tak payah, kita tak payah masuk lagi. Okay, kita masuk dulu pasal customer cost. Okay, sekarang saya nak anda readykan kertas dan juga pen. Kita nak sediakan kita punya kertas dan juga kita punya pen. Pernah tak tanya diri kita? Okay, pernah tak tanya diri kita tentang apa kos untuk dapat satu customer? Okay, berapa banyak kos untuk anda dapatkan satu customer? Pernah tak tanya diri kita? Tak pernah Tak pernah kan? Okay. Jom, malam ni kita nak belajar mengenai macam mana kita nak kira customer cost. Okey, tapi sebelum saya teruskan, suara saya okey ke? Laju sangat ke? Nak saya slow sikit ke just nice? Ke just nice? Okey, just nice Okey, just nice saya teruskan Kalau nak saya slow ataupun nak saya lajukan, bagi tahu. Okey, cantik. Okey. Now kita nak masuk cerita tentang customer cost. Okey. Pertama sekali, cuba anda totalkan. Okey, kita ambil kos bulan lepas. Okay, berapa banyak duit yang anda spend untuk anda buat advertising, untuk anda buat pengiklanan, tak kisahlah cara free ke, cara berbayar ke, okay, berapa ribu anda habis, berapa ratus anda habis. Okay, cuba berlaku jujur dengan diri sendiri. Okay, sebab sekarang kita nak kira cost customer. Okay, contohlah anda masuk FB Ads habis 2,000. Contoh anda upah orang untuk orang iklan 1,000, jalan iklan 2,000, okay, 3,000. Okay, ataupun anda kata, coach, saya zero cost marketing, coach. Saya buat marketing sendiri je. Tak ada. Mustahil zero cost marketing. Okay, you buat marketing sendiri tu macam mana? You buat posting-posting kat group, betul tak? Ataupun you blast iklan dekat WhatsApp, betul tak? Okay, dalam sehari, berapa jam you buat marketing? Okay, berapa jam anda buat marketing? Kalau orang-orang yang jenis kata saya zero cost marketing aku, ataupun saya hantar pamphlet, saya hantar brochure, okay, dalam masa 1 jam, dalam masa 1 hari, berapa jam kau buat kerja-kerja pengiklanan ataupun kerja-kerja hulur poster, kerja-kerja buka booth ke apa semua ni, berapa jam? Okay, contohlah, okay, saya buat sejam pagi, sejam tengah hari, sejam malam. Okay, 3 jam. 3 jam satu hari kan? Betul tak? 3 jam satu hari kan? Okay. Kalau korang tak buat kerja-kerja pengiklanan, contoh kau sakit, ada orang lain tak kena buat benda tu? Kita kena upah orang lain, betul tak? Okay, anggaplah kalau kita kena upah orang lain untuk buat kerja-kerja pengiklanan tu, berapa ringgit kita nak bayar dia sejam? Mungkin you bayar RM5. RM5 sejam kali dengan 3 jam sehari. Sehari you punya kos RM5 kali dengan 3 jam sehari, you punya kos RM15. Betul? Darabkan dengan 30 hari. So you punya kos pengiklanan RM15 kali 30 hari, RM450. Okay, letak dekat atas kali tu. Dekat sama line dengan dalam slide ni ada advertising kan. Sama line dengan advertising tu letak 450. Okay, saya letak contoh RM3,000. RM3,000. Okay. So sekarang ni saya nak anda tengok balik dekat customer-customer anda bulan lepas.
Okay. Yang kedua, poin kedua. Saya nak anda tengok balik dekat customer-customer anda bulan lepas. Ataupun customer-customer anda bulan lepas ke bulan ni kan. Okay, ada berapa orang customer yang masuk? Berapa banyak sales yang berlaku, sales baru? Berapa banyak sales baru yang berlaku? Contohlah anda ada 100 orang. Contoh anda ada 100 orang kan. Okay. Dalam 100 orang customer tu, dalam 100 orang customer yang masuk tu, customer yang anda closing bulan lepas tu, okay, 100 orang berapa persen customer baru? 50% customer baru, 50% customer lama repeat sales ke, ataupun 100% semua customer baru, tak ada customer repeat sales langsung. Okay, cuba letak. Berapa persen daripada customer setiap bulan adalah, berapa persen daripada customer setiap bulan adalah customer baru. Okay, itu yang nombor 2. Contoh ada orang kata saya punya 100% setiap bulan customer baru, coach. Ataupun letak anggaran, saya punya lebih kurang 80% lah, coach, customer baru. Lagi 20% tu adalah sikit-sikit customer lama repeat-repeat kan. Okay, letak. Okay. And then, yang ketiga. Saya nak anda tanya diri anda, berapa overhead bisnes anda? Okay, berapa banyak gaji kau ambil? Berapa bil ke, telefon ke, office ke, gaji pekerja ke yang kau kena bayar? Okay, berapa ribu? Okay, berapa ribu? Okay, berapa ribu? Contoh saya letak gaji 6,000, overhead 4,000. So 10,000 lah. Jadi lebih kurang 10,000. Okay. Setakat yang jelas 10,000. Siapa? Ikut satu-satu bersama saya. Okay. Jadi daripada 10,000 ni, 10,000 ni pekerja, office, semua kerja dia apa? Kerja dia kena service customer baru, kena handle customer baru, kena bagi settle kerja ataupun produk yang kita deliver dekat dia. Betul tak? Jadi, berapa persen customer baru tu, contoh 80% customer baru, darabkan dengan overhead. Saya punya 10,000, darab 80%, saya dapat 8,000. Okay, saya dapat 8,000. Okay. Okay, sekali lagi saya ulang daripada total cost anda ni, anda darabkan dengan percentage customer baru. Sebab dia orang ni pekerja, overhead semuanya kerja dia kena menjalankan kerja ataupun mendeliverkan servis untuk customer-customer, betul tak? Jadi berapa percentage customer baru, maksudnya kuota yang customer baru gunakan daripada total cost yang anda pakai setiap bulan ni. Jadi 8,000. Contoh saya punya 8,000 Okay. 8,000 ni saya tambahkan dengan cost advertising saya tadi, iaitu 8,000 tambah dengan 3,000. Ini adalah total cost saya, iaitu 11,000. Total cost saya lebih kurang 11,000. Total cost saya lebih kurang 11,000. Okay. Okay, lepas tu sekarang ni saya nak anda letak pula yang kelima. Anda fikir pula yang kelima. Bulan lepas berapa customer kau dapat? Contoh saya dapat 200 customer. Okay, jadi saya dapat advertising cost 3,000. 80% daripada 10,000 saya dapat 8,000. 8,000 tambah 3,000 saya dapat 11,000. Total cost untuk customer baru 11,000. Okay. Total customer baru ada 200 orang. Contoh. So, engkau ambil 11,000 bahagi dengan 200. Ini adalah kos untuk anda dapat satu customer baru, iaitu RM55. RM55 adalah kos untuk anda dapat satu customer baru. Okey, cuba letak berapa kos customer baru yang anda dapat. Letak kat ruangan komen, saya nak tengok. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang salah kira. Okey, cuba letak berapakah kos untuk anda dapat customer baru. Okey, Hakim RM35 lagi lain-lain. Okey. Sekali lagi saya nak ulang, mula-mula ke atas sekali ada advertising cost, berapa kos pengiklanan. Yang 11,000 ni ada, lepas tu anda kena kirakan kos tetap overhead anda, darab dengan berapa persen customer baru, itu adalah kos untuk mendapatkan customer. Anda campurkan 3,000 tu dengan 8,000. So you akan dapat 11,000. 11,000 tu you bahagikan dengan 200, you akan dapat
kos untuk dapat customer baru berapa ringgit? Okey, cuba letak. Okey, siapa yang tak faham tolong tanya Tak payah kira setiap bulan. Ni kira sekarang, Ambil je, kita nak assumption. Kita nak assumption je daripada bulan lepas punya. Ambil je bulan lepas ataupun bulan ni punya. Mana-mana bulan punya, okay, kita ambil benda ni, kita nak tahu berapa kos untuk customer. Ni satu aktiviti je. Ini satu aktiviti. Saya nak anda tahu, saya nak anda kira berapa banyak yang kau spend untuk dapatkan satu customer. Ni macam Cik Hakim seorang je yang kira, yang lain semua ni tak ada kalkulator. Okey, nak ulang lagi sekali. Okey, jap saya ulang lagi sekali lah. Okey, Cik Nobaini, RM40 Okey, Cun. Okey, jap saya ulang lagi sekali lah. Saya ambil contoh lah. Saya conteng lah senang. Okey, whiteboard. Okey. Sekarang ni, okey, you kira dulu berapa you punya overhead? Overhead sebulan berapa? Gaji, office, bill. Gaji tu masuk gaji sendiri Berapa you punya overhead? Saya nak kira anda punya overhead. Overhead ni adalah item X. Item X. Okey. Lepas tu, okey, anda kira overhead Kemudian yang kedua, saya nak anda kira berapa advertising cost anda. Okey, ini adalah item Y. Okey, saya nak anda kira advertising cost. Yang ketiga, saya nak anda tahu berapa persen customer setiap bulan adalah customer baru. Contoh 80%. Okay. Ini item P. Okey, setakat jelas Tengok dekat ni Okey, follow satu-satu. Okey, overhead berapa, advertising cost berapa persen customer baru adalah setiap customer baru. Okey, saya nak anda kira ni dulu. Okey. Kemudian sekarang ni anda kira berapa ramai customer anda dapat sebulan. Contoh 100 orang. Inilah item Q. Okey. Ni 4 benda ni, overhead, advertising, berapa persen customer baru, and then berapa ramai customer anda dapat sebulan. Okey. Sekarang ni saya nak anda kirakan pula, okey, kos untuk customer. Kos untuk customer baru maksudnya P darab X. Contoh 80% darab RM 10,000. Okay. Okay, so anda dapat kos untuk customer baru 80% darab 10,000, anda dapat sama dengan RM 8,000 lah. Okay. So sekarang macam mana anda nak dapatkan kos untuk customer baru? Okay. Anda buat pula item yang seterusnya adalah sorry. Inilah item A. Okay, contoh. Okay, macam mana anda nak dapat pula kos keseluruhan. Okay, ini adalah cost overhead. Okay. Sekarang kita nak dapat adalah kos keseluruhan untuk customer baru. Bersamaan dengan item A tambah dengan Y. Sama dengan RM 8,000 tambah RM 3,000. Okay, sorry banyak kira-kira sikit supaya anda lagi faham sebenarnya. Okay. Okay. Jadi sekarang ni kita dapat RM 11,000. Ini adalah kos keseluruhan untuk customer.
Jadi yang kita nak tahu adalah kita nak tahu berapa kos per customer. Sama dengan B bahagi dengan Q, iaitu 11,000 bahagi dengan 200 sama dengan RM55. Ini adalah kos per customer kita. Ni. Jadi ini yang kita nak tahu. Berapa kos per customer ni yang kita nak tahu. Iaitu kita dapat RM55. So, okay, tengok X, Y, P. Okay, siapa nak screenshot boleh screenshot supaya you guys boleh tengok dekat balik nanti macam mana you guys nak dapat cost per customer ni. Okay, jadi siapa yang dah dapat cost per customer? Cost per customer ni B bahagi Q ni boleh letakkan dekat ruangan chat berapa cost untuk anda dapatkan satu customer. Berapakah nilai kos untuk anda dapatkan satu customer tu sendiri? Cuba letakkan dekat ruangan komen. Okay, siapa dah dapat? Tengok sikit. Okay, Nobaini RM40. Zul sampai RM300.5. Ni mesti jual barang RM10,000, RM20,000 ni. Customer tak termasuk prospek. Sekarang kita nak tahu customer je. Prospek kita tak nak tahu, itu cost per leads. Hanya customer yang beli sahaja. Kenapa perlu kira untuk kos untuk dapatkan customer? Kena kira lah. Kenapa tak kira? Kalau kita tak kira, contohlah kita jual barang RM100. Kos untuk dapatkan customer RM80. Sebab tu duit kita asyik rugi setiap bulan. Kalau kita kira, kita tahu kos barang RM20, kos customer RM5, kita jual RM100, kita untung RM75. Cari customer-customer yang dah close sahaja. Bukannya prospek, itu adalah cost per leads. Kita tak nak tahu pasal cost per leads. Okay, nampak dah? Okay, so sekarang kita nak kira dulu cost per customer. Okay, sama-sama. Okay, letakkan berapa cost per customer anda. Okay, cantik dah dapat Alright, cantik. Cost per customer RM30. Okay. Saya stop share. Okay, tolong screenshot dulu siapa yang nak screenshot. Tolong screenshot. Okay, sebab saya nak tutup dah benda ni. Okay, so masing-masing dah dapat cost per customer. Okay, cantik. So sekarang anda pun dah tahu berapa harga setiap customer ni, betul tak? Contoh average customer beli berapa? Barang RM200, barang RM3,000, barang RM50. Okay, anda dah tahulah semua benda ni. So now kita nak masuk pula ke cerita ke seterusnya. Kita nak masuk cerita kita yang seterusnya. Okay. Kita nak kaji tentang customer life cycle. Okay, tadi kita dah dapat cost per customer. Kita dah dapat cost per customer. Sekarang kita nak tahu pula customer life cycle. Okay. Customer life cycle ni maksudnya kita nak tahu lepas customer beli barang ni, dia ada beli barang lain tak? Dia ada beli barang lain tak? Dan berapa kerap dia beli barang tu? Okay. Contoh dulu saya jual package kahwin. Okay. Sebelum jual package kahwin, sebelum jual package kahwin, dia akan beli dulu package tunang. Lepas dia beli package tunang, dia beli pula package nikah. Lepas nikah, dia beli pula package sanding perempuan, package sanding lelaki. Okay, ingatkan dah habis lah. Tiba-tiba lepas dia beranak, dia beli pula package akikah lah saya. So, kita ada kita punya time. Kita ada kita punya lifetime value kita. Kita ada kita punya customer lifetime. Berapa banyak yang berpotensi untuk dia beli dengan kita. Jadi saya nak buat satu aktiviti lagi. Okay. Saya nak anda kirakan berapakah customer lifetime value anda dalam setahun. Contoh anda tengok kat sebelah kiri tu. Okay, contoh orang ni beli mula-mula barang harga RM89. Dalam masa 3 bulan dia beli pula barang harga RM99. Okay, dalam masa dekat-dekat hujung tahun dia beli pula harga RM109. Jadi customer value dia untuk setahun harga dia RM297. Saya nak buat belah kiri dulu. So sekarang saya nak ambil satu kertas kosong, saya nak anda buatkan customer lifetime cycle anda. Macam ni.
Okay, daripada customer ni, okay, dia evolve pada customer ni, dia evolve pula pada customer ni. Contohlah, okay, tengok kat sebelah kiri ni. So, cuba buat pula. Okay, berapa customer lifetime value anda untuk tahun yang pertama? Dekat sebelah kiri tu. Ada orang mungkin dalam setahun dia tak repeat, dia repeat dalam masa 2 tahun. Tak apa, buat untuk setahun je. Kalau setahun satu je repeat, tak apa, satu lah. Okay. Berapa lifetime value? Maksudnya berapa nilai sales? Berapa banyak nilai sales yang customer tu boleh beli dengan anda dalam masa 1 tahun? Okay, letakkan berapa total value dia. Satu customer average lah, average. Contoh ada customer, tak boleh lah coach. Ada customer ni beli produk ini dulu, customer ni beli produk tu dulu. Tak apa, letak average dia. Letak je average. Berapa dia punya lifetime value untuk tahun pertama? Okay. Okay, maksudnya satu customer ni, dia punya cost untuk anda dapatkan tadi berapa? RM30, betul? Tapi kalau dia repeat sales dengan anda, berapa value dia? Jadi RM30 yang anda spend tu, boleh hasilkan RM297, contoh. Berbaloi tak? Berbaloi tak anda spend? Berbaloi tak anda spend RM50, lepas tu orang tu boleh repeat banyak kali? Ini anda boleh dapat RM297. Okay. Yang kedua sekarang ni, cuba estimate dalam masa tahun pertama berapa banyak dia spend. Tahun kedua berapa banyak dia spend. Tahun ketiga berapa banyak dia spend. Tahun keempat berapa banyak dia spend. Tahun kelima berapa banyak dia spend. Dalam tempoh 5 tahun, berapa nilai satu customer tu sendiri? Berapakah nilai sebenar satu-satu customer tu sendiri? Okay, contohlah anda buka klinik gigi kan. Anda buka klinik gigi. Tahun pertama mungkin dia datang untuk betulkan dah bertahun-tahun dah gigi dia berkarat lah, apa benda semua ni. Okay, anda dapat RM2,000. Tahun kedua mungkin dia datang buat scaling je. Tahun ketiga dia datang lah buat whitening. Tahun keempat mungkin dia cabut gigi, nak cabut gigi dia yang dah tak elok kan. Tahun kelima mungkin dia datang buat braces pula. Jadi anda totalkan lah berapa cumulative value dia. Ataupun macam saya buat package pelancongan dan pakai pelancongan. Tahun pertama mungkin budak tu umur 22, dia ambil package yang water rafting apa semua. Tahun kedua dia dah umur 23, dia dah kerja. Dia belilah package mahal sikit, package Endon 600. Tahun ketiga dia dah naik pangkat, dia mungkin dah ada kawan-kawan, dia beli pula package Korea. Jadi berapa lifetime value dia? Dalam masa 5 tahun. Okay, yang ni saya nak anda simpan kat sendiri. Okay. So tadi anda dah dapat cost untuk okay. So cuba letak dekat ruangan komen berapa total value anda untuk setahun dan berapa total value customer anda untuk 5 tahun. Agak-agak je. Balik nanti baru kita fikirkan betul-betul. Soalan-soalan saya ni. Sebab masa kita tak adalah banyak kan. Kita ada lagi setengah jam je. Tapi insyaAllah boleh sempat cover semua. Okay. Jadi you rasa berbaloi tak? You spend RM50 tadi tu. You dapat balik return back dia banyak ni. Baloi tak? Siapa rasa berbaloi? Cuba letak dekat ruangan komen. Berbaloi. Siapa rasa berbaloi? Ini by sales, ni by sales. Kalau dia repeat lepas 2 tahun, maksud tahun ketiga kosong lah. Tahun ketiga kosong. Mungkin tahun ketiga you jual dekat dia bengkong ke, ataupun you jual dekat dia apa? You jual dekat dia stroller ke. Berbaloi kan? Spend RM30, dapat balik. Dekat RM5,000 banyak aku dapat balik daripada customer ni. Memang berbaloi-baloi kan? Sangat berbaloi-baloi. Okay, cantik. Siapa yang rasa tak berbaloi? Semua rasa berbaloi kan? Okey lah, aku spend RM100 kan? Aku spend marketing aku setiap bulan aku spend. Lepas tu aku spend pula overhead budak-budak. Okay. Dalam masa setahun aku spend 130, setahun aku dapat 800. 5 tahun aku dapat 5,000. Kan? Menarik kan? Memang, berbaloi lah. Bagus aku buat aktiviti customer lifetime value tu. Okay, cuma saya nak tanya anda, berapa ramai customer yang korang hilang setiap tahun? Pernah kira tak? Kenapa korang keep on focusing 80%, 90% dekat customer baru ke? Customer lama tu kita dah spend duit, betul tak? Kita dah spend duit dekat customer lama kan? And then duit yang kita spend tu, cost untuk dapatkan dia tu, sepatutnya akan dapat semua benda kat sini kan? Tetapi, berapa ramai customer yang anda hilang setiap tahun? Pernah kira tak? Pernah kira tak? Kita tak pernah kira kan? Customer-customer lama kita hilangkan dan kita biarkan begitu saja.
Dan diorang ni still manusia, dia akan beli juga barang. Kalau dia tak beli dengan anda sebab anda tak jaga, dia akan beli dengan orang lain. Rugi tak? Rugi tak rasanya? Tak pernah kira kan? Okay, senang ke cara nak kira? Cara nak kira senang ke? Okay. Sebulan kau ada 100 customer, betul tak? Okay, kita buat kira-kira sikit lah. Sebulan kita ada berapa tadi? Tadi ingat kita buat tadi lah. Okay, ni tadi. Ini berapa orang customer kita dapat sebulan? 200 orang. 200 orang, 300 orang. Kita dapat 200 orang, 300 orang kan? Lebih kurang kan? Banyak aku saya dapat customer setiap bulan. Okay. Dalam 200 orang tu korang hilang 200 orang, korang hilang 90%, betul tak? 10% je yang korang dapat customer baru setiap bulan kan? Korang cakap tadi kan? You guys cakap 90% customer baru. Maknanya 10% je customer lama. So korang hilang 90% customer lama. Betul tak? 90% darab dengan 200 tadi, 180 orang darab dengan 12 bulan. Cuba darab dengan 12 bulan. Berapa ramai customer yang anda hilang setiap tahun? Berapa ramai customer yang anda hilang setiap tahun? Cuba letak dekat ruangan komen. Sebab setiap bulan korang kejar customer-customer baru, betul? Okey, tak habis lagi soalan cepu mas saya Kita nak buat pula soalan cepu mas seterusnya. Soalan cepu mas kita yang seterusnya adalah kita nak kira, kita asyik tanya, kenapa aku tak jadi jutawan lagi kan? Kenapa aku masih tak berjaya lagi? Ya, kalau ikut soalan 80% customer baru, mana 20% customer lama. So, saya hilang 80% customer setiap bulan kalau ikut kita punya latihan. Okay. Jadi sekarang kita nak buat pula kelas matematik kita yang seterusnya. Kita nak buat kelas matematik kita yang seterusnya. Kita nak buat kelas matematik kita yang seterusnya. Okay. Okay, macam ni. Okay, macam ni. Kita nak kira customer lama yang hilang Okay. Macam ni Sekejap, saya buka sekejap. Saya besarkan sikit. Okay, kita padam semua ni. Okay, kita clear semua Okay. Jadi contohlah you kata tadi 80% customer baru setiap bulan. Sebulan 100 customer. Betul? Sebulan 100 customer. Maksudnya anda hilang 80% customer lama setiap bulan. Betul tak? Maknanya 80% darab 100 darab 12 bulan. Bersamaan dengan berapa? 80 darab dengan 12. Lebih kurang 960. Tak. 80, 800, 960 customer anda hilang setahun. Ini adalah nilai kehilangan customer anda setahun. Betul tak? Anda ada 100 customer setiap bulan, tapi anda ada 80% customer baru setiap bulan. Maksudnya anda hilang 80% customer lama setiap bulan. 80% darab 100 darab dengan 12 bulan, anda hilang 960 customer setiap tahun. Betul ataupun tak? Betul kan? Okey. Cuba letak dekat. Bukan 20%, bukan 20%. 20% adalah customer lama yang repeat. Bila customer yang lama yang repeat 20%, 80% anda hilang. Tak apa, anda letak anggaran je. Cuba anda letak anggaran saja. Kita nak cerita pasal matematik ni panjang lagi, tak sempat habis silibus nanti. Nak cerita pasal matematik ni lama lagi ni. Okey. Nanti kita masuk balik pasal matematik. Okey. Kan tak sempat habis modul ni kan. Okey. Jadi sekarang ni, anda dah kira anggaran berapa ramai customer anda hilang. Okay, contohlah, sebulan anda hilang 100 customer. Sebulan, setiap customer tu anda hilang 100 customer. So, 100 orang darab dengan 12 bulan, okay, maknanya anda ada 1,200 customer. Okay, contohlah, setiap tahun anda hilang 1,000 customer. Okay, anda hilang 1,000 customer. 1,000 customer darab dengan kos anda tadi, contoh RM43. Jadi anda dah rugi RM43,000. Anda dah rugi RM43,000. Betul tak? Sebab kita tak jaga customer lama. Betul tak?
1000 orang customer baru yang tak dijaga, hilang semuanya. Kos kita, kenapa kita panggil kos? Sebab bila kita akan berniaga setiap bulan, kita akan start menjual setiap bulan kan, betul tak? Bila kita tak jaga customer lama, kita kena keluar kos baru untuk kita cari customer baru, betul tak? Dan untuk sentiasa kita cari customer baru, kita dah kena keluar duit baru lagi. Jadi sebab tu kos kita, sebab kehilangan, kita rugi 1000 orang darat dengan RM43. Dapat RM43,000 contoh. Anda punya saya tak tahu, ada 300.5, ada 23, ada 35 kan. Okay. Seterusnya, ingat tak tadi saya cakap apa? Ingat tadi kita kirakan, okay, satu customer baru ni aku spend RM50 berbaloi kan, sebab aku dapat balik RM800. Okay, sekarang ni masalahnya korang tak jaga customer ni. 1000 orang ni, 1000 orang yang korang hilang ni, darabkan dengan value dia untuk tahun pertama. Berapa kerugian korang? Berapa opportunity cost yang anda rugi untuk setiap 1000 orang ni? Berapa opportunity cost yang anda rugi? Cuba letakkan dekat dalam anda punya nota. Okay. Dan seterusnya pula, setiap customer baru ni, setiap customer kalau datang dekat kita kan, kalau kita jaga betul-betul, dia akan recommendkan kawan. Betul, dia akan recommend kawan kan, betul? Mesti dia recommend punya kawan, dia kata, okey lah, punya servis okey lah, punya produk, adik saya pun tengah cari, okey lah, saya punya kawan dah cari. Okey, anggaplah 20% daripada customer anda tu akan kasih anda seorang referral. So kita dapat 200 orang. 200 orang ni yang patut kita dapat recommendation daripada dia, sekarang ni kita tak dapat. Jadi kita rugi lagi value dekat sini. RM300 lagi kita rugi. Kita rugi lagi RM60,000. Jadi totalkan semua tiga perkara ni. Okay, saya nak anda sedar berapa juta korang hilang dalam masa setahun. Cuba beritahu saya, berapa total loss revenue yang patut anda dapat tapi anda tak dapat sebab anda tak jaga customer sedia ada. Berapa banyak? Ini adalah total loss revenue anda. Jadi ramai orang tanya saya, kenapalah aku tak jadi jutawan lagi? Kenapalah aku tak jadi kaya lagi? Sebenarnya jawapan dia ada kat depan mata anda sekarang. Sangat jelas kerugian yang berlaku dekat depan mata anda, betul tak? Sebab kita keep on chasing new customer without kita jaga customer-customer yang kita dah keluarkan cost. Sebab tu semua orang tak jadi jutawan lagi. Dan bayang ini baru tahun pertama tau. Okay, kalau semua benda customer-customer yang dapat ni, kita jaga betul-betul, dia keep on repeating, dia keep on referral dengan kita apa semua, dalam masa 5 tahun, mesti kita dah betul-betul cun dah kita punya bisnes, betul tak? Mesti betul-betul cun dah kita punya income dan juga sales kita. Sebab berlakunya kehilangan pada referral dan juga berlakunya kehilangan pada customer untuk repeat sales. Jadi lepas ni kita akan bagi dia punya ubat. Kita akan bagi dia punya remedy. Macam nak jaga lepas ni, jangan risau. Kita bagi anda, kita tunjukkan ke anda, kita bagi dia punya penyakit, takkan kita tak nak kasih dia punya ubat. Lepas ni kita kasih dia punya ubat. Jangan risau. Okey. Nanti balik nanti anda boleh buat Okey. Ini adalah referral punya opportunity number. Anda boleh buat ini tak ada dekat dalam note sebab ini saya baru buat petang tadi. So ini kalau boleh anda screenshot lah. Kalau boleh anda screenshot Okey. Kalau boleh anda screenshot. Okey. So bila kita cerita pasal kehilangan referral juga kehilangan repeat sales ni, okey. Selalunya 50% daripada customer yang happy, dia tak kisah nak bagi referral. So tips yang pertama adalah anda kena minta referral lah pada customer-customer kita. Sebab kebanyakan customer mesti akan beli balik. Kalau betul produk kita bagus, servis kita bagus. And then setiap kali dia orang beli, kita boleh minta referral daripada dia. Dan setiap kali kita minta referral, berapa banyak customer, berapa banyak referral yang dia boleh bagi. Dan berapa kerap kita boleh minta referral daripada mereka. Ini soalan yang kena bermain kat minda anda sekarang. Sebelum saya bagilah dia punya jalan kerja dia. Kita bagi dia punya jalan kerja dia. Okay. Jadi sebagai contoh,
Anda tengok dekat sebelah kanan, dekat kotak sebelah kanan. Okay. Contoh anda ada 100 customer. Daripada 100 customer ni first time beli, okay, daripada first time beli, 100 customer first time beli, anda minta dia referral. Okay, dia akan bagi 2 orang contoh. Jadi daripada 2 orang, daripada setiap 100 orang ni, you akan ada 200 orang referral. Okay. 200 orang referral, okay, berapa nilai? Okay, RM300 adalah tahun pertama punya sales. Okay, jadi you dapat RM100 kali dengan 300. So total sales anda lebih kurang RM30,000 lah. Okay. Ataupun anda dapat 200 orang referral darab dengan RM300, anda dapat RM60,000. So untuk setiap kali first time beli sebenarnya anda dah boleh dapat RM90,000 sales. Untuk setiap customer setiap bulan punya beli, RM90,000 punya sales. Kali kedua dia beli, mungkinlah dari 100 orang ni 80 orang dia beli. Tapi sebab dia beli kali kedua, kita minta referral lagi dekat dia, kita boleh dapat 4 orang. Daripada 4 orang ni, darab dengan 80 orang, kita boleh dapat 320 orang referral. Mana orang yang dia recommend kan. 320, kita darab dengan 300, kita akan dapat, this is how kita grow. Lepas ni saya tunjuk dia punya model dia. This is how macam mana anda nak grow anda punya customer value anda. Ni benda ni balik nanti anda buat Anda screenshot je dulu. Kalau tak faham nanti tanya kat dalam group WhatsApp. Okey, ini adalah macam mana anda nak kira berapa opportunity anda boleh dapat. Setiap kali anda minta referral. Setiap kali anda minta referral, berapa opportunity yang anda boleh dapat. Berapa banyak referral, berapa banyak customer, berapa banyak sales dan sebagainya. Ini untuk setiap bulan Okey, ini untuk setiap bulan. Kita anggap setiap bulan. Okay. Yang ni saya tak nak ceritakan lanjut. Okay. Yang ni nanti anda buat sendiri. Ini saya bagi anggaran nombor saya sendiri. Anda akan masukkan nombor anda sendirilah nanti. Ini anggaran saya punya. Anda masukkan nombor anda sendiri nanti. Nilai anda sendiri. Okay. Macam mana guerrilla marketer ni? Macam mana seorang guerrilla marketer menaikkan, mendouble ataupun mentriplekan dia punya sales tanpa sebarang kos. Macam mana anda triple ataupun doublekan sales anda secara zero cost? Ada 2 cara. Nombor 1 adalah dengan menaikkan nilai transaksi setiap kali customer beli. Okay, sebagai contoh macam McDonald lah. Okay, McDonald apa jadi? Okay. Ni kita panggil upsell lah, Okay, McDonald apa jadi? Macam mana McDonald menaikkan transaksi kita? Okay, kita datang, kita lapar, kita nak beli ayam, betul tak? Kita sampai dekat kaunter. Bang, saya nak ayam McD . Lepas tu apa soalan pertama dia akan tanya kat kita? Dia akan tanya kita, nak ala carte ke set? Kita pun tengok atas, tengok kepala kita kat atas. Ala carte ke set kita tengok dia dah ready dia punya kat atas, dah ready dia punya gantung ni kaunter kat atas, kita pun angkat. Ala carte ke set? Okey, ala carte RM9.8, set RM10.5. Okey lah, ambil set lah, ada fries, ada air. Mak, dia dah naikkan nilai transaksi kita 70 sen, betul tak? Lepas tu dia akan tanya lagi, abang, nak medium ke large? Kita pun angkat balik kepala kita, medium ke large? Okey, ambil large lah, beza RM1 je. Secara automatik dia dah naikkan RM1.70. RM1.70 daripada harga RM9.8 tadi. Jadi itu adalah cara pemikiran guerrilla marketer juga tentang macam mana anda nak naikkan transaksi anda. Okay. Anda kena installkan cara closing sales anda ni dengan anda punya sales kit untuk memudahkan transaksi jualan anda. Okay, saya ada satu lagi bisnes. Bisnes saya tu adalah bisnes gate. Saya jual gate, saya jual awning, saya jual besi-besi lah semua. Jadi budak salesman saya semua ada kita punya sales kit. Jadi what we come is kita akan datang, okay bang, ini harga pagar, okay, 16 kaki darab dengan 200.5, okay total RM4,000. Total, okay abang tu dah setuju. Sebelum kita habiskan kita punya transaksi, you kena readykan satu upsell punya kit. Ada satu aksesori punya listing, ada satu upsell punya listing. Okay bang, pagar abang ni nak cat biasa ke nak powder coating? Powder coating tambah berapa? Tambah dalam 400. Dia tengok, aku dah spend 4,000.
Apa specialnya powder coating? Ada lagi tahan, tak karat, dia macam salut kulit lah bang. Okeylah, tambah 400. Okey bang, railing ni nak pakai railing biasa ke nak pakai stainless steel? Stainless steel tahan lama sikit lah, tak karat. Okeylah, tambah lagi 500. Secara automatically kau dah tambah berapa? 4,900 daripada nilai asal 4,000 sahaja. Anda ada tak upsell kit anda setiap kali berlaku jualan? This is how kau naikkan kau punya sales value. Adalah dengan anda ready kan anda punya sales kit dengan upsell punya material. Seorang gerila marketer mesti ada benda ni. Rather than kau nak kejar customer baru, kau nak cari lagi 4,000, kau boleh dapat extra 900 dekat satu customer. Betul tak? Saya nak tanya anda pernah terfikir tak benda ni? Ke selama ni jual satu package standard saja, tak ada upsell, tak ada itu, tak ada ini. Rugi lah. Kenapa orang jual handphone? Kedai dia handphone bapak murah. Orang kedai lain semua jual 450, kedai dia jual 400. Once kita dapat handphone, dia kata, bang, tak nak tambah memory card je. Tak nak tambah cover phone ke? Tak nak nampak design belakang, design baru ni yang lagi tahan. Dan sekali transaksi kita habis sampai 600 juga. Padahal kita nak beli phone, kita kena kod RM50 je kat sana. Orang ni pandai upsell, kita habis 600 juga tapi kita puas hati. Sebab nilai add-on yang dia bagi tu menyebabkan kita rasa kita spend kita punya duit, kita spend kita punya masa, kita spend ke dalam satu benda yang kita rasa, memang aku puas hati balik. Macam tu lah juga dengan anda. You guys ada tak sales kit dengan sales material ni? Kalau betul cakap Cik Fauziah, kalau item kita mereka reject bila upsell, mungkin you tak pandai nak nampak value sebenarnya. Ataupun kalau tak nak, tak apa lah. Tapi at least you have already asked. Tak ada masalah. Itu adalah satu cara untuk anda double dan juga triplekan sales anda dengan zero cost marketing. Dan cara kedua adalah dengan going after repeat sale. Itu apa yang kita dah sembang tadi tu lah. Betul? Ingat kita sembang tadi? Macam ni kita nak repeat sales daripada pembelian pertama pada pembelian kedua, pada pembelian ketiga, semua tu repeat sales. Jadi coach, okay coach dah sembang panjang lebar ni, macam mana cara dia ni? Macam mana cara dia? Cara dia macam ni bro. Okay. This is what we call guerrilla punya follow up. You guys kena SOP kan, kena sistem kan you punya timeline untuk you buat sales. Okay, nampak ni. Kalau boleh kita buat 2 tahun punya timeline. Benda ni yang you kena install kat dalam otak you, benda ni yang you kena install kat dalam you punya database, benda ni yang you kena install dekat you punya team. Okay, you jual supplement. You jual supplement kan? Lepas 30 hari suplemen tu habis tak? Habis kan? Kenapa you tak tanya dia 5 hari sebelum untuk dia restock? You jual makanan, 1 pack. Makanan you sedap. Customer bagi review tangan. Dia makan tu tadi, dah habis kan? Baru bagi review kan, betul tak? Kenapa minggu depan kau tak tanya dia tak nak restock ke? Tak nak beli ke? Ada flavor lain lagi nak cuba? Sebab kalau sedap, dia mesti nak cari lagi. Sama juga kau beli baju. Okay, orang tu beli baju tahun ni dengan you. Beli baju kan? Beli baju raya. Tahun depan raya tak? Kenapa tak tanya customer tahun lepas? Yang tahun ni beli baju raya kat mana? Jadi benda-benda ni lah. You kena installkan you punya follow up system. Dekat dalam you punya team. Dekat dalam diri you sendiri. Dekat dalam setiap customer you, you kena installkan you punya follow up system. Ini satu contoh yang anda boleh ambil dan anda boleh guna pakai, tapi mengikut keperluan produk anda dan juga customer anda punya life cycle. Sebab ada orang customer repeat 5 tahun sekali, ada orang customer repeat 2 tahun sekali, ada orang customer repeat 3 bulan sekali. Jadi bergantung lah. In between nak sampai ke 2 tahun. Contoh tadi ada seorang, dia jual katil baby, lepas 2 tahun baru nak beli balik. Ada tak produk-produk lain yang you boleh jual in between? Stroller ke? Tambah kasit ke? Baju pun jadi dah. Asalkan dia ni tak lost touch dengan kita dan dia keep on dapat sales baru. Sebab macam saya cakap di pasal kenduri kan. Mungkin setahun sekali, mungkin setahun 2 kali dia akan beli dengan kita. Macam saya sendiri, saya jual package travel kan. Package travel. Customer ni mesti dia akan beli setahun akan ada satu package besar. Dia beli sekali, package kecil dia beli 2 kali,
package dalam Malaysia dia beli sekali, confirm. Sekali dia keluar seorang-seorang untuk kepuasan diri dia, 2 kali dia keluar dengan family, sekali dia keluar dengan kawan-kawan. Mesti ada. You kena find out lah bila yang you nak buat follow up, baru you boleh susun you punya follow up cycle ni. Okay, contoh tengok dekat dalam 24 jam selepas purchase, hantar terima kasih cik kerana berbeli dengan kita, dah cukup lah. Nanti nak apa-apa save lah nombor saya. Bila dia save nombor you buat WhatsApp story, dia nampak, betul tak? Itu dah automatic follow up lah. Okay. 30 hari selepas pembelian, tanya dia nak restock ke, nak beli baru ke. Mungkin dia suka kita jual kita punya stokin tangan kan. Kita jual kita punya stokin color-color kan. Kita ada, dia nak tambah lagi stok. Kita tak tahu. Just tanya. It doesn't hurt. Sebab ingat, customer yang dah pernah beli dengan kita ni, dia dah bagi consent untuk kita bertanya dengan dia. It's okay. 3 bulan kemudian, bagi info pasal apa produk baru yang ada. 6 bulan sekali. Cuba bagi tahu dia ada tak apa-apa promo. Bagilah dia diskaun, tak ada masalah kalau dia dah repeat. Okay. 12 bulan. Ucap terima kasih dah setahun dah kita cek mesej dengan kita. Okey ke cik, tanya khabar. Dah cukup lah, call ke. Okay, 15 bulan kemudian acah-acah bagi je questionnaire ataupun survey, tanya dia masih berminat ke apa semua. Questionnaire dengan survey ni akan ingatkan kita, aku pernah beli stokin dengan Mamat ni setahun setengah lepas. Okay. 18 bulan bagi lagi produk ataupun promo. You kena pandai susun benda ni. You kena susunkan you punya follow up, berapa kerap dan nak follow up macam mana. Asalkan kita ni menjadi satu pilihan utama dia dalam pembelian barang ataupun servis dia dalam industri kita, dah cukup. Kita akan dapat 5 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan 1,400,000, 500,000 yang kau hilang tadi tu akan keep on masuk, customer baru keep on masuk, kita keep on jaga. Lepas 3 tahun baru boleh cakap, saya ni memang jadi jutawan sebab saya join kelas gerila marketing Coach Syamel ya. Saya malam ni adalah lebih kepada kesedaran untuk anda. Malam ni adalah kesedaran untuk anda tentang apa yang kita nak kena betulkan, apa certain sistem ataupun certain follow up yang anda nak kena adakan dekat dalam kita punya sales cycle. Okay. Dan last kali saya nak sentuh adalah tentang macam mana kita nak melombong customer database kita. Macam mana kita nak melombong customer database kita. Nampak ramai yang terbuka mata lah tu, bagus. Saya ucapkan Alhamdulillah sebab Tuhan dah buka mata anda semua. Ilmu nampak basic, ilmu nampak simple, tapi kalau tak ada kesedaran, tak ada epiphany tu tak berubah. Jadi itu ubat pertama yang kita dah kasih. Readykan follow up. Readykan kita punya follow up cycle. Benda tu yang akan membantu kita dan benda tu yang akan menjadikan customer tak lari pergi kat orang. Okay. Itu adalah untuk kita dapatkan repeat customer supaya customer tak lari, betul tak? Sekarang ni customer yang kita dah ada sekarang ni, kita kena anggap dia orang ni sebagai kita punya lombong emas. Kita kena anggap mereka-mereka ni sebagai kita punya lombong berlian. Kita nak melombong customer database kita ni. Terima kasih Cik Asma. Okey. Jadi kita nak melombong customer database kita. Kita nak melombong berlian dia. Okay. Kenapa coach panggil customer ni database ni melombong berlian, melombong emas? Saya dah aplikasi dah repeat sales tadi tu, apa lagi coach nak kan? Okay, apa lagi kita nak adalah kita tengok. Okay, setiap customer kita ni, kita boleh minta dia orang referral bro. Kita boleh minta dia recommendkan kawan mereka. Dia akan recommendkan kawan, kenalan, kawan office, family, adik-beradik dan macam-macam. Yang ni pun anda boleh sistemkan juga. Tengok dekat dalam ni simple je, 4 kali 5 kali je setahun. 4 kali 5 kali 2 tahun. Tak ada masalah. Minta je referral sebab dia orang ni ingat tadi kita belajar mengenai S-list, A-list, B-list, betul tak? Kita nak convert customer dari B pergi ke A, pergi ke S.
Bila dia dah sampai kat S, dia tak kisah, dia dah beli, dia dah percaya dah dengan kita. Dia dah tahu, recommend dah. Dan saya percaya ramai di antara anda ni adalah orang-orang yang datang daripada bekas-bekas peserta saya yang forward ke iklan. Sebab apa? Sebab dia orang ni dah panggil lah kawan-kawan dia untuk datang kita punya kelas Sales Academy ni. Sebab dia dah merasa dah apa knowledge, macam mana konten dan sebagainya. Macam tu juga dengan anda. Bila anda yakin dengan produk anda yakin dengan servis anda build credibility, reputation, you minta referral, semua orang berani kasih. Okay. Jadi you tengok dulu Okay, sebelum kita masuk tentang follow up dekat bahagian referral ni, kita tengok kat sebelah kanan dulu. Kita tengok kat sebelah kanan. Ramai orang takut nak minta referral. Minta je bro. Ask for it. Minta je bro. Okay, cara nak minta macam ni. Cara nak minta senang. Okay, follow step by step dekat sebelah kanan ni. Okay, bagi tahu dia orang apa yang reference ni buat. Cakap kat dia orang, okay bro, saya minta referral ni. Saya minta referral ni sebab kalau you rasa value yang you dapat daripada servis saya, daripada produk saya relevan dan rasa banyak membantu dalam punya hidup, banyak membantu you dalam masalah yang you hadapi, you ada lagi tak kawan-kawan lain yang mungkin ada masalah yang sama? Tapi bro, aku janji dekat kau, let's say kawan kau tak berminat, aku akan stop terus. Kena bagi dia jaminan dekat situ. Kalau kawan kau tak berminat, dia rasa aku pushy, aku stop terus sebab aku tak nak burukkan nama kau. You kena cakap macam tu dekat ni. Kena cakap one on one, heart to heart dengan dia. Atau kena pandai wordingkan benda tu. Barulah dia tak takut. Sebab dia ni, dia tak nak bagi refer, dia takut nama dia busuk. Nama dia busuk kalau produk dengan servis you tak mantap. Okay. Jadi you kena beritahu dia reference ni macam mana. Dan yang kedua, you kena minta dengan dia elok-elok. Jadi ada ke siapa-siapa yang mungkin perlukan produk, perlukan servis untuk betulkan lutut macam mana yang tuan dapat daripada saya. Okay, yang ketiga tanya dia, okay bang, bila saya message kat kawan abang ni ataupun saya call, boleh tak saya petik nama abang? Boleh tak saya mention saya dapat daripada abang? Dia mesti akan kasih punya. Dia mesti akan kasih punya. Okay. Lepas tu you cakap kat dia, nombor 4, okay bang, apa yang kita discuss ni saya screenshot boleh supaya saya tunjuk bukti dekat kawan abang. Ataupun abang tolong bagi tahukan dekat dia boleh sebelum saya contact. Itu je cara untuk anda buat reference. Itu je. Ada 4 cara ni lebih kurang. Okay. Ramai orang takut nak minta referral. Korang jangan takut. Kalau kita dah deliver servis, dah deliver produk dengan bagus, orang memang tak kisah nak bagi. Bahkan orang suka lagi sebab orang sekeliling dia pun boleh dapat manfaat yang sama. Okay, so kita tengok pula kat sebelah kiri. Okay. Masa orang tu beli, first time beli tu, cuba tanya, okay bang, abang dah beli saya punya basikal, abang dah beli saya punya ubat nyamuk ni kan. Ada tak siapa-siapa kawan lain yang abang rasa ada masalah nyamuk sekali? Mungkin saya boleh recommend kat dia ataupun abang rasa dia orang akan dapat manfaat lah, dia akan dapat benefit yang sama dengan apa yang abang dapat sekarang ni. Sebab masa dia beli tu, dia seronok sebab dia dapat selesaikan masalah dia. Dia dapat rasakan nilai tambah. Betul, sebab tu kita minta masa tu. Masa tu dia akan bagi. And then dia akan seronok lah sebab dia baru beli. 6 bulan kemudian, cuba minta guna WhatsApp atau cuba minta guna email. Kalau you communicate guna email lah. Ada orang mungkin dia kasih. Kalau kita guna sistem follow up kita yang tadi, dia akan ingat kita. So 6 bulan kemudian kita akan selarikan dengan ni lah. 6 bulan kemudian tu kita akan selarikan dengan kita punya yang kat sini. Nampak? 6 bulan kita akan hantar promo dan kita akan minta juga referral lah. Okay. Lepas 1 tahun ataupun lepas 8 bulan, hantarlah hadiah bro. Hantar hadiah, sambil hantar tu hadiah dah sampai, call bang, dapat tak hadiah saya kasih? Memang kita kasih semua customer kita. So itulah, ada siapa tak yang abang rasa mungkin nak beli juga gate daripada area kawasan abang ni, okay, something like that. Minta referral kat dia orang masa kita hantar hadiah. Okay. Lepas tu, lepas tahun cuba call sembang-sembang, okay, tanya khabar ke ataupun bagi after sale service kat dia, okay, ada apa-apa servis tambahan yang kita nak kasih. Sebab kena ingat kos untuk engkau dapatkan satu customer tadi RM55, takkanlah you tak boleh nak keluar RM55 lagi untuk bagi hadiah kat dia, baju selai ke, belanja makan ke, RM70. Sama je, kita nak dapat customer baru, kita kena keluar kos. Untuk maintain customer lama, kita keluar je lah kos. Kita dah buat duit banyak dengan dia. Profit yang dia kasih kat kita dah lebih daripada kos pertama dia tu. Sekarang ni kos untuk kita maintain hubungan je. 1 phone call, 1 barang, 1 belanja makan, tu je.
Betul tak? Pernah tak fikir daripada sudut ni? Tak pernah kan? Malas nak jaga customer baru, baik aku jaga customer baru je. Malas nak jaga customer lama kan? Baik aku jaga customer lama, customer baru je buat apa? Aku nak jaga customer lama, tak boleh ada mentaliti macam tu. Sebab selagi ada mentaliti macam tu, sampai ke sudahlah you penat berkejar-kejaran dengan customer baru setiap bulan. Setiap bulan dan customer lama yang masih perlukan barang kita, perlukan servis kita, lari dekat orang lain. Kenapa? Kita dah keluar kos untuk dapatkan dia. Okay, nampak dia punya ni? Okay, sekarang kita nak buat aktiviti kita yang terakhir. Saya nak anda ingat balik semua yang kita pelajari dalam topik guerrilla marketing malam ni. Pertama sekali kita belajar apa tadi? Macam mana nak bina value dan juga credibility, betul tak? Kemudian kita belajar pasal customer life cycle kita dan juga kita punya cost customer. Kita belajar juga pasal customer A, B dan juga S. Macam nak treat orang, siapa dia orang. Follow up dan juga upsell program kita tadi. Nampak? Kita belajar satu persatu cycle 6 bulan nak buat apa, 3 bulan nak buat apa. And then macam mana kita nak dapatkan referral. Baru je kita belajar tadi, 1 minit lepas. Macam nak dapatkan referral. Jadi semua benda yang anda buat ni adalah benda yang kita akan translatekan jadi kita punya ekonomi, jadi kita punya game plan untuk guerrilla marketing, kita punya strategi. Setahun, 10 tahun, 18 tahun, semuanya kita akan pakai benda ni. So sekarang jom kita susun balik apa yang anda nak buat dalam masa 12 bulan, apa life cycle anda. Apa life cycle customer anda. Okey. Jadi cuba kita susun balik. Masa mula-mula close nak buat apa? Minta referral, and then cakap thank you, betul? Lepas 30 hari kita buat apa? Lepas 30 hari kita akan minta untuk repeat sales. Siapa yang repeat sales terus jadi customer A-list. And then kita jaga sampai bulan 3 bulan. Masuk bulan ke-6, kita akan minta referral, kita tahu siapa customer S-list, kita belanja customer S-list ni pula makan. Kita bagi pula hadiah kat orang. Dalam 9 bulan nak buat apa? Dalam 12 bulan nak buat apa? Jadi anda tengok skrin ni, sekarang ni anda habis kelas ni, tolong susun benda ni. Tolong susun balik benda ni, work balik the whole process of how you punya sales to works. Benda ni lah yang akan keep on kasih you, cut cost kehilangan customer cut, and then keep on the revenue keep on coming dengan repeat sales dan juga dengan referral. You akan combinekan semua benda-benda yang anda tengok dekat dalam mata anda sekarang tekan ni. Okay. So itu saja daripada saya berkenaan dengan guerrilla marketing kelas dalam satu tempoh yang sangat singkat dalam tempoh 1 jam setengah ni. Rasa macam-macam tak anda belajar? Okay, cuba bagi feedback sikit pasal kelas ni. Cuba letak kat ruangan komen. Itu je yang kita nak belajar sepanjang 1 jam setengah ni. Tak perlu nak pergi sampai kelas 1 hari, semasa kita buka mata anda dah cukup. Alright. Okay, jadi cuba letakkan sikit feedback pasal kelas kita hari ni. Kita nak tengok sikit masing-masing punya pendapat, rasa seronok ke tak, rasa nak join lagi next kelas ke tak. Okay, rasa macam berbaloi tak masa anda tu? Rasa macam berbaloi tak? Masa anda tu dan sebagainya. Ini bukan teaser, ini memang saya mengajar terus. Okay. Alright, jadi keep on coming pada kelas-kelas Sales Academy kita yang akan datang. Next kita ada minggu depan. Minggu depan pun kita ada kelas free juga satu. Kita ada kelas berkaitan dengan sales. Hari ni marketing kan. Next kita akan bagi pasal sales pula. Next kita akan bagi pasal sales pula. Untuk video rakaman, okay, buka slide, buka dekat tu Telegram tu. Masuk Telegram tu, dalam Telegram tu kita akan update semua benda. Okay, saya nak pass kepada Coach Rostam. Coach Rostam dah ready ke? Sekejap, 30%. Okay, Coach Rostam ready dulu. Okay. 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 Slide yang terakhir, mana slide yang terakhir? Action plan tu ke? Action plan tu kita tak sempat. Selalunya 2 jam. Kelas hari ni 1 jam setengah. So kita habiskan sampai guerrilla marketing je. Untuk action plan tu kita akan sambung lah next time ke. Tengok. Okay. Okay, Telegram kita nama Sales Academy. Okay. Lagi kalau kita sekarang, kita selama ni dalam 3 bulan kebelakangan ni, dah 20-30 kelas ni, kita banyak mengajar mengenai, sekejap saya tutup
Kita banyak mengajar mengenai marketing lah. Tetapi as of now, kita akan mula fokus tentang sales pula. Sebab banyak dah demand-demand. Orang nak hantar dropship dia pergi sales, game property nak hantar budak-budak dia belajar sales. Dan banyak orang tak mengajar mengenai sales ni kan. Sales ni banyak mengajar macam apa cara nak manipulasi lah apa semua, tapi tak go deep tau. Jadi kita target sekarang, kita akan masuk dekat dalam dunia sales pula. Minggu depan insyaAllah kita ada. Pastikan anda stay tune. Kita buat 1 hari bulan Coach Rostam? Tak apa, stay tune je dekat dalam Telegram tu. Stay tune je dekat dalam Telegram tu. Okay, sekarang saya nak hand over kepada Coach Rostam sebab saya nak pergi main bola. Saya ada bola pukul 11 nak kena jadi striker je. Offside keras. Okey, dengar suara saya. Silakan Coach Rostam. iPad keras pula. Okey. Dah tak keras dah. Tadi keras. Okey, saya ambil masa tak lama, 5 minit. Dan lepas tu kita akan wrap up. So, bagi siapa yang first time, jadi dapat dah gambaran sedikit bagaimana kelas Sales Academy dijalankan, di mana kita macam tadi ada komen, siapa komen cakap tak melalut apa semua kan. Kita straight to the point je. Tak adalah kita macam nak kongsi testimoni, cerita testimoni, setengah jam kejayaan orang ni, kejayaan orang tu, tak. Kita fokus kepada topik yang kita nak sampaikan, kita sampaikan saja terus. So selepas dah habis kelas ni, then next apa yang patut dia punya route dia. Dia ada macam timeline dia. Kebiasaannya kalau untuk sales ni, apabila kita dah pergi kepada course guerrilla marketing, apa next? Next, apa yang sepatut dia buatnya? Adakah kelas A, kelas B, kelas C? So kita akan bagi cadangan. Jadi sama ada nak ikut cadangan kita tu terpulang. Tapi kebiasaannya kita dapat feedback bahawa okay coach, kita dah attend dah kelas sales army, kita dah attend dah kelas guerrilla marketing. So kita nak praktik dulu dalam seminggu 2 ni, kemudian kita nak pergi pada next step pula. So jadi tak adalah macam pening kepala fikir nak study, nak buat tu, nak plan tu, buat plan ni. Jadi macam tu lah. Okay. Saya kongsikan kelas seterusnya. Kelas kita ni banyak. Tapi walaupun banyak, tapi dia ada ikut turutan dia. Contoh macam yang tadi kita dah kongsikan berkaitan dengan nak pandai marketing. Nak pandai marketing ni lebih kepada topik secara macam saya kongsikan tadi, seminar besar. Seminar besar 2 bulan sekali kita akan buat. Okay, kemudian next kelas kita adalah pada 1 November dan 14 November. 1 November tu hari Isnin, kita panggil Ultimate Sales Funnel. Kat situ kita akan kongsikan bagaimana kita nak buat sale, ada funnel-funnel tertentu yang perlu kita ikut berdasarkan kepada pengalaman trainer sendiri dan juga berdasarkan kepada kombinasi industri dekat situ. Yang kedua adalah Ultimate Zero Cost Marketing. So kat sini ada dalam 6 ke tak silap. 6 ke 8 ke tak silap. Zero cost marketing platform yang ada dekat market ni yang akan kita kongsikan. Di mana dengan kita buat zero cost marketing ni pun dah cukup dah untuk kita lakukan pemasaran, untuk kita buat sale. So 2 kelas ni kebiasaannya apabila kita launching kelas ni dia takkan sama promotion dia. So untuk promotion malam ni combo package dia, kalau kata kita beli Ultimate Zero Cost Marketing ni, kita akan dapat free attend Ultimate Sale Funnel. Macam itulah dia punya ni. So next nanti akan datang, katalah bila kelas yang percuma akan datang 27 hari bulan tak silap. 27 hari bulan tu biasanya promo ni dah tak ada dah. Promo ni tak ada dah, mungkin harga dia akan jadi asing pula kat situ. Okay, berapa harga dia? Harga dia nanti Coach Syamil akan share. Dan mungkin kita akan announcekan dekat Telegram, dekat WhatsApp group dan juga orang yang introduce anda ke dalam kelas pada malam ni. Okey. Ini dia Ultimate Sale Funnel, apa yang akan kita kongsikan, iaitu bina agensi untuk closing sales secara pantas. Kita nak buat sale cepat je sebab kita nak jadi income kan. And then macam mana kita nak baca profile customer tu. Jadi apabila kita kenal profile customer tu, jadi mudah untuk kita
buat closing. So kita akan pecahkan prospek mana yang do and don'ts. Jadi kalau prospek yang rasa macam boleh pergi lah, boleh belah lah, tak payah kita nak fokus lah. And then kemudian daripada prospek listing tu, follow up taktik, strategi dan timing yang berkesan. Dan last kali macam mana kita nak gunakan, bila dan bagaimana kita nak gunakan ayat pancung, pam terus close sale. Itu berkaitan dengan ultimate sales funnel. Abaikan dengan tarikh ini tarikh dulu. Ultimate zero cost marketing, kita akan buat pada tarikh yang dimention tadi. Okey, itu saja Coach Amel. Saya pass kembali pada Coach Amel untuk wrap up kelas kita pada malam ni. Adakah Coach Amel? So kalau kata ada apa-apa pertanyaan, boleh ajukan. Mungkin nak tanya terus dekat sini pun, Coach Amel boleh bantu. Okay. Hilang pula Coach Amel ni. Alright. Okay, saya tengok dekat ruangan chat ya. Berapa? Yelah harga tu kan. Oh, Coach pergi main bola. Hari-hari cikgu main bola kan. Bola pukul 11 nanti. Okay, tak apa. Nanti kita akan announce dekat kalau kata dekat WhatsApp group yang dapat maklumat kelas pada malam ni, so dekat WhatsApp group lah. Kalau kata dekat email daripada HQ nanti akan dapat email pada HQ lah kat situ. Alright. Okay, ada apa-apa soalan lagi yang nak ditanyakan? Kelas hari ni ada recording tak? Recording ada record ni tapi saya tak pasti. Ada tanya Coach Syamil lah. Okay. Nanti apa lagi ya? Bulan tahun depan nanti kita akan ada satu. Okay, Coach Syamil akan beritahu dalam Telegram. Kalau channel pun dia yang akan endkan Zoom ni. Saya tak boleh endkan Zoom sebab dia host kat situ. Nanti watch out, insyaAllah bulan 1 nanti kita akan ada buat seminar besar, insyaAllah atas kapal. Naik cruise, kita naik cruise. Itu 3 hari 2 malam. Itu saya alert awal lah. Jadi kita experience suasana yang berbeza sikit. Bagaimana kita nak berseminar di atas kapal nanti. Alright, itu saja daripada saya. Selamat malam, selamat berhujung minggu kepada semua. Kalau kata Coach Syamil tak keluar lagi ni, maksudnya kita tamatkan je lah sesi kelas kita pada malam ni. Semoga perkongsian pada malam ni memberi manfaat kepada semua dan diharap dapatlah digunakan. Kalau tak 100% pun, dapat 10% pun okey. Janji kita dapat praktikkan ilmu tu. Jadi ilmu yang bermanfaat tu adalah ilmu yang dapat digunakan untuk semua. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Suci, Nok Aliza, Jumiati, Afafrani. So kita berjumpa di kelas yang akan datang. Okey, log masa 27 hari bulan nanti ada satu lagi kelas percuma yang akan kita buat. Alright. Fitria Sanani, okey, sama-sama. Najib Ibrahim, macam kenal je ni. Coach Najib ke? Okay, selamat berhujung minggu, selamat esok hari Ahad, hari bersama keluarga. Okay, sama-sama. Fauzia Bahar, alright. Fatin Izzati. Okay, sama-sama Niza, Intan Aziza, Aslinda, Amalina Hani.
Terima kasih pada semua yang dapat meluangkan masa pada malam ni 1.5 jam lebih bersama Sales Academy. Dan sama-sama Fariza, Suzana, Farida, Ito,